Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amr wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sidang pendengar yang saya hormati lagi saya kasih sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada pagi ini kita diberikan kesempatan bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang kita namakan Forum Dakwah, insya-Allah tuan-tuan. Jadi pagi ini Pusat Islam Universiti Kebangsaan Malaysia membawakan satu forum dakwah yang bertajuk pengurusan harta norma baru era PKP. Itulah tajuk kita pada pagi ini, dan bersama-sama dengan kita pada pagi ini alhamdulillah yang dikenali, yang dikagumi, yang hebat ilmunya, iaitu Dr. Nurliza Muhammad Said daripada Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar Ustazah? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah. Lebih sihat PKP ni. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana pagi ini kita dipertemukan dalam satu majlis yang akan membincangkan satu tajuk yang walaupun nampak berat, tapi kita cuba ringan-ringankan supaya semua orang boleh memahami apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan harta, terutamanya di era PKP ini. Ini yang dikatakan banyak norma-norma baru ya Ustazah, yang terpaksa masyarakat kita khususnya dan umumnya di seluruh dunia. Kerana norma baru ini yang mana kita berhadapan dengan wabak COVID ini bukan di Malaysia saja, malahan di seluruh dunia, dan dia mengubah landscape kehidupan manusia. Maknanya satu ketika kita hidup dengan selesa, tapi hari ini penuh dengan kesulitan dan kerumitan. Ya, satu ketika kita hidup senang, tetapi hari ini ada yang hidup susah. Satu ketika ada yang bekerja dan kini ada yang sudah tidak lagi mempunyai pekerjaan. Saya baru-baru ini bertemu dengan seorang sahabat yang banyak buat program motivasi. Menceritakan bagaimana dia berhadapan dengan situasi masyarakat di sekelilingnya. Satu ketika mereka ini hidup senang lenang. Senang lenang. Rumah besar dengan keretanya, dengan kemewahan-kemewahannya. Tetapi di era ini sampai satu ketika nak beli beras, nak beli lauk pauk pun sudah tidak ada duit. Bayangkan. Ya. Rumah besar, kereta mewah, hidup dengan penuh keselesaan. Tetapi di era ini mengubah landscape kehidupan mereka. Inilah situasi yang berlaku pada hari ini. Sebab itulah tuan-tuan sidang pendengar yang saya hormati lagi saya kasih sekalian, betapa pentingnya soal pengurusan harta ini kita bahaskan, kita bincangkan supaya kita dapat menguruskan harta benda itu dengan jalan yang terbaik. Ya, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Soal mencari harta ini suatu kewajipan apabila kita ada orang yang nak kita nafkahkan. Contohnya suami, dia perlu bekerja, mencari wang, mencari harta. Untuk apa? Untuk memberi nafkah kepada tanggungannya. Begitu jugalah insan-insan yang lain yang bertanggungjawab dalam soal menguruskan harta ini. Jadi dalam nak menguruskan harta itu, Nabi SAW pernah ingatkan kita, biarlah harta yang kita dapat itu daripada sumber yang baik dan dibelanjakan juga ke jalan yang baik. Kerana ini antara
perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala akan persoalkan. Daripada mana sumber harta kamu dapat dan ke arah mana kamu membelanjakannya. Dalam hadis yang terkenal yang 4 soalan yang Nabi akan tanya, yang Allah akan tanya di hari akhirat nanti. Jadi ini satu peringatan kepada kita. Dan Allah juga peringatkan supaya jangan kita makan harta secara batil. Ini peringatan. Jadi sebab itulah pengurusan harta itu amat penting supaya tidak ada percampuran antara yang halal dan juga yang haram. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini mukadimah saya. Sekarang saya pula yang lebih kepada panel ni. Ya, sebagai tuan rumah hari ini, saya nak serahkan kepada Dr. Nurliza kita membahaskan yang pertamanya, kita nak tahulah bagaimana bentuk-bentuk perancangan dan pengurusan harta di musim, di era PKP ini. Jadi ini penting. Saya harapkan bagi semua pendengar-pendengar dapat bersama dengan kita dan cuba untuk memahami situasi kita pada hari ini. Ini yang lebih pentingnya. Jadi saya serahkan untuk permulaannya kepada yang berbahagia Dr. Nurliza. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pihak penganjur. Terima kasih kerana menjemput saya ya. Musim PKP ni kita tetap ya menyebar ilmu. Mudah-mudahan ya ilmu yang ingin saya kongsikan pada pagi ini Allah berkati, Allah bantu ya. Mudah-mudahan butir-butir bicara kita pada pagi ini ya dilorong oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya yang ada sedikit ilmu ini ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan, puan-puan ya, kita berkongsi pada pagi ini insya-Allah Ustaz. Dan ini kali kedua kita bergandingan di pentas ya. Di pentas forum ini. Kalau seingat saya di mula-mula saya mula bekerja di UKM, kali pertama kita di Kolej Datuk On kalau tak salah saya. Dan ketika itu masih muda lagi Ustaz. Lama dah tu. Nampak bezanya. Okey Ustaz, ini mukadimah jugalah. Ya. Mudah-mudahan ya Allah berkati kita punya perjuangan menyebarkan ilmu insya-Allah. Dan pagi ini ya yang ingin kita bincangkan adalah berkaitan dengan pengurusan harta norma baru era PKP ya. Kalau kita lihat musim pandemik COVID-19 ini banyak mengubah kita punya landscape kehidupan ya, daripada kita bekerja di office, kita bekerja di rumah, daripada kita berada dalam keadaan sehat walafiat ataupun kita berada dalam bebas virus, kita berada dalam ketakutan. Sebab itulah perlu kepada perancangan dan pengurusan harta yang mengikut landasan ataupun mengikut hukum syarak dan menepati undang-undang yang ada di negara kita supaya apa kan, kita setiap daripada kita ini berhadapan dengan kematian. Kita tak tahu bila masa adakah kita salah seorang daripada orang yang na'udzubillah Ustaz ya, terkena kepada virus COVID-19 ini, dan maknanya penyakit itu ataupun virus itu akan datang kepada sesiapa sahaja. Dia tak mengenal sama ada dia doktor ke, dia pensyarah ke, dia kaki tangan di mana-mana. Maksudnya semua orang akan berisiko untuk menghadapi ataupun untuk dijangkiti virus ini. Justru setiap daripada kita ini ada risiko-risiko tersebut ya. Dan jadi kita tak tahu bila kita akan ditimpa penyakit ya, kita tak tahu bila kita akan mati, rezeki kita, kematian kita, semua itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita perlu merancang dan mengurus harta, terutamanya ya merancang dan mengurus harta untuk diri kita, untuk keluarga kita ya, untuk menjamin kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Ustaz, kita sekarang ni kan, kita kalau pandemik ni, dalam musim pandemik ni, musim DDR, bekerja dari rumah, kita kan duduk di rumah. Maknanya bekerja dari rumah. Dalam masa yang kita bekerja, menyelesaikan kerja-kerja office, Ustaz mungkin pergi ke office kan? Macam kami ni,
bekerja di rumah, dalam masa yang sama kita ada ruang, ya, kita ada ruang untuk mengurus harta kita. Maksudnya masa yang kita ada ini, yang banyak masa itu berada di rumah, sebelum kita masuk office itu, kita tak perlu menghadapi jam, ya, dan masa itulah peluang untuk kita selain muhasabah diri, ya. Muhasabah diri, kita kena lihatlah juga macam mana kita nak merancang dan mengurus harta untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita, untuk waris-waris kita. Kalau ya dalam satu institusi kekeluargaan itu, biasanya Ustaz, suami itu dia seolah-olah sebagai Perdana Menteri, betul Ustaz? Nakhoda. Nakhoda kepada rumah tangga. Ya. Dan isteri itu kita boleh istilahkan sebagai Menteri Kewangan, Ustaz. Ya kan Ustaz? Ustaz jangan nafikan. Bolehlah. Bolehlah. Okey, isteri itu sebagai Menteri Keuangan. Dan ada kalanya kita boleh juga menganggap bahawa suami itu sebagai pengarah dalam sebuah institusi kekeluargaan. Dan isteri itu dia boleh jadi timbalan pengarah. Dia juga boleh menjadi bendahari kepada sesebuah institusi tersebut. Tapi Ustaz, ada juga dalam institusi kekeluargaan itu, dalam sebuah rumah tangga itu, suamilah Perdana Menteri, dia jugalah Menteri Kewangan. Selain daripada Menteri Pertahanan, kan, Menteri Industri dan Asas Tani, ya, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, ataupun menjadi Menteri Kerja Raya. Bukan Menteri Pembangunan Wanita aja. Itu maknanya ada pelbagai bentuk, maknanya ada keluarga itu suami dia jadi Perdana Menteri, isterinya Menteri Kewangan. Ada dalam satu keluarga suami jadi Perdana Menteri, isteri duduk saja, suamilah juga dalam masa yang sama dia menjadi Menteri Kewangan. Tapi kita tak nak Ustaz, ya, kita tak nak dalam sebuah rumah tangga itu isteri jadi Perdana Menteri, isteri juga jadi Menteri Keuangan, isteri juga maknanya dia uruskan kewangan keluarga, isteri juga jadi Menteri Pengangkutan, urus anak ke sana ke sini, jadi supir, dan isteri juga jadi Menteri Pendidikan. Cikgu sekolah. Cikgu sekolah dekat rumah, sebab dia diasaskan anak-anak kita belajar secara online, ya. Dia Menteri Pendidikan, dalam masa yang sama dia Perdana Menteri, dia Menteri Kewangan, dia Menteri Pendidikan, dia juga Menteri Pengangkutan. Dan kita tak nak juga isteri juga menjadi Menteri apa lagi Ustaz? Menteri Asas Tani. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Dia bekerja kat kebun, dia mencari nafkah. Dan dia juga Menteri Pertahanan. Itu dahsyatlah perempuan macam tu, isteri macam tu. Dan kita tak nak suami hanya menjadi Menteri apa Ustaz? Menteri Sumber Manusia. Dia hanya boleh jadi Menteri Sumber Manusia. Kita nak macam tu. Sebab apa? Sebab ya, dalam sebuah rumah tangga, suami sebenarnya dia adalah pemimpin. Dia adalah nakhoda. Dia mesti menjadi Perdana Menteri. Mesti, nak tak nak, lelaki adalah pengarah dalam sebuah rumah tangga. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, lelaki adalah pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Dan mungkin ya isteri boleh jadi pembantu. Isteri mungkin boleh jadi Menteri Keuangan, sebab antara suami isteri ini dia tahu, dia yang mencorakkan, mereka yang akan mencorakkan kehidupan rumah tangga mereka, kan Ustaz? Maknanya mereka tahu, ya, mungkin isteri lebih pakar, suami bagi nafkah, isteri lebih pakar dalam mengurus dan merancang harta perbelanjaan sesebuah rumah tangga. Ya, itu maknanya itu atas kebijaksanaan, ya, atas kemahiran ya antara pasangan suami isteri ini. Maknanya kita tak boleh nak tentukan mesti suamilah dia jadi Menteri Kewangan, mestilah suami jadi Menteri Pertahanan. Tak, itu adalah maknanya budi bicara, ya. Masing-masing ada kepakaran masing-masing. Cuma kita tak nak isteri yang jadi Perdana Menteri, isteri yang jadi Menteri Pertahanan, isteri yang menjadi semua kementerian tu dijaga oleh isteri. Kita tak nak macam tu lah Ustaz, ya. Semua dia bulan. Jadi kita naklah, ya, maknanya peranan suami dan isteri itu dalam merancang dan menguruskan harta itu sangat penting, ya. Bukan setakat, ya, merancang untuk ataupun merancang dan menguruskan harta untuk keperluan dunia,
tetapi dia perlu merancang dan mengurus harta mereka ini untuk keperluan akhirat. Ya, sebagaimana hadis yang Ustaz sebut tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la tazulu qadama abdin, ya, yaumal qiyamah illa, ataupun hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an malihi, ya, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dan seterusnya lah. Maknanya tidak akan melangkah kaki anak Adam ini, kaki seseorang hamba itu pada hari akhirat, kecuali setelah ditanya, melainkan setelah ditanya bagaimana dia menghabiskan umurnya, ya, bagaimana dia menghabiskan umurnya, bagaimana wa an ilmihi, ya, fima fa'ala, ya, wa an ilmihi fima fa'ala, dan bagaimana dia menggunakan ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya untuk jalan apa, bagaimana dia menggunakan ilmu tersebut, wa an malihi, dan bertanyakan tentang hartanya, min aina tasabahu, daripada mana dia dapat harta itu, daripada jalan yang baik, halal ke, haram ke, dan fima anfaqahu, dan bagaimana dia belanjakan harta yang diperoleh ini tadi. Jadi justru kita bukan setakat untuk kita nak rancang harta ini, bukan setakat untuk kebaikan, kebajikan di dunia, tetapi ingat, ya, apa yang kita buat, apa yang kita rancang akan ditanyakan di akhirat kelak, ya. Dan kalau kita ingat Ustaz, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak Adam itu, ya, akan terputus amalannya, ya Ustaz, ya, melainkan tiga perkara: sedekahun jariyah, waladun soleh, wa ilmun yuntafa'u bih. Maknanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi sedekah jariyah dekat situlah Ustaz, ya. Dan macam mana kita nak memberi sedekah jariyah itu, tentunya perlu kepada perancangan. Bagaimana Ustaz dah soal saya kan, bagaimana nak rancang musim pandemik ni. So macam mana nak rancang harta kita pada musim pandemik ini ialah yang pertama Ustaz, ya, kita duduk kat rumah ataupun sebelum kita start buat kerja-kerja office kita dalam pukul 7.30 tu, kita kena, yang pertama, ya, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, saya bukan setakat ingatkan para penonton sahaja Ustaz, saya sebenarnya setiap kali saya ceramah, saya juga ingatkan diri saya sendiri. Okey Liza, kat mana sijil takaful kita? Kat mana simpan tu Ustaz? Kan fikir kat mana simpan sijil takaful? So pada musim inilah kita perlu kumpulkan, senaraikan, ya, harta yang kita miliki. Mula-mula senaraikan harta yang kita miliki. Kalau kita ada rumah, kat mana Ustaz dokumen ataupun geran pemilikan rumah yang kita ada? Ya, kumpulkan. Kalau kita ada mencarum takaful, kat mana letaknya sijil-sijil takaful ini tadi? Dan kalau, ya, kita tak ada lagi mencarum takaful sebagai perlindungan kita pada masa akan datang, perlindungan anak-anak kita, saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, carumlah takaful, ya, ataupun langganlah takaful, supaya itu antara bentuk perancangan dan pengurusan harta kita bagi menjamin, ya, kehidupan bukan saja kita, tetapi keperluan anak-anak, keperluan isteri-isteri kita, Ustaz. Tekankan sikit keperluan isteri-isteri kita. Sekali Ustaz menyakat Ustaz kan, bukan senang nak menyakat Ustaz Khairul ni. Orang hebat ni, sesekali kena sakat kan. Ya, untuk menjaga kepentingan, kebajikan isteri-isteri dan anak-anak kita, kita perlu mencarum takaful ataupun melanggan takaful. Jadi apa yang kita ada, ya, harta-harta yang kita ada ini kita kena senaraikan. Bukan setakat senaraikan, tetapi Ustaz, kita perlu, ya, catat. Dan senarai kita catat dan kita kena kumpulkan dokumen-dokumen harta yang kita ada ini tadi. Ya, kalaulah sebagai contoh Ustaz masa maknanya ada dapat mewarisi harta pusaka daripada arwah ayah ataupun emak, ya, kita ada geran tanah ni tadi. So kat mana letaknya geran tanah tersebut? So kena beritahu kepada isteri, beritahu kepada anak-anak kita, ayah sebenarnya ada, ya, ada mewarisi harta pusaka sebidang tanah di kampung. Okey, kat mana dokumen dia? Okey, harta itu dikongsi antara adik-beradik.
So maknanya ayah ada 1/2 ataupun 1/4 daripada tanah tersebut. So anak isteri kena tahu kat mana dokumen itu, geran pemilikan, dokumen pemilikan itu pun perlu diketahui. Maknanya bagi tahulah dokumen itu ada pada Pak Long. Jadi ayah ada tanah tu kat situ. So bila berlaku kematian kat atas kita, Ustaz, jangan takut pasal mati sebab semua orang akan mati. So bila berlaku kematian kat atas kita, isteri kita, anak-anak kita, dia maklum yang kita ini ada harta yang dikongsi pemilikan tanah itu dengan Pak Long dan adik-beradik yang lain. Jadi ada kes Ustazah, banyaklah terjadi di kampung-kampung yang mana bila terjadi kematian atuknya ke moyang ke, dia meninggal dunia tetapi geran tu masih lagi atas nama nama si mati yang tidak ditukar-tukar. Sehinggalah orang kata yang mati tu katalah atuknya atau opahnya, orang Perak panggil opahnya lah, atau neneknya, bila diwarisi kepada ibu atau ayah kita, tapi nama masih lagi nama arwah atuknya, dan ibu dan ayah pula kita dah berusia, adatnya lah pasti satu masa akan meninggalkan kita. Tetapi ia menjadi masalah sebenarnya dari sudut kita nak mengatur harta tu, kerana nama pada geran tanah ke kebun ke dan sebagainya masih lagi pada nama si mati. Jadi Ustaz, ini situasi ini masih banyak hari ni kerana orang tak tahu, mungkin kerana orang tak prihatin ke macam mana. Banyak sebab itu Ustaz. Maknanya benar benda tu memang berlaku dan menjadi isu yang menyebabkan kepada bertambahnya bilangan harta pusaka beku, harta beku yang dimiliki oleh umat Islam. Sebab apa? Sebab mungkin yang pertama tidak prihatinnya waris-waris ini tadi, ya, ataupun banyak sebab-sebabnya yang mempengaruhi kepada harta pusaka beku ini ialah tak ada ataupun kurangnya ilmu pengetahuan dalam kalangan waris, ataupun macam kita Ustaz, kita kan konon-kononnya kita sibuk kan. So harta itu akan maknanya lambat diurus tadbir sehingga kan tidak diagihkan kepada waris-waris ini mengikut hak mereka. Jadi dia menimbulkan masalah di kemudian hari di mana kita takut salah seorang daripada waris si mati ini dia mati sebelum harta pusaka itu diagihkan. Kita takut. Dan dia menyebabkan kalau sebagai contoh ya, si mati meninggalkan 7 orang anak lelaki. 7 orang anak lelaki. Dan sepatutnya ya, kalau 7 orang anak lelaki dan dia ada isteri, maka isteri akan dapat 1/8 daripada harta pusaka si mati ini tadi. Kemudian 7 orang anak ini tadi akan mendapat baki harta daripada 1/8, maksudnya 7/8 itu akan diwarisi oleh anak-anak lelaki. Setiap anak lelaki akan dapat 1. 7 orang dapat 1/8 bahagian daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati ini tadi. Cuba bayangkan kalaulah salah seorang daripada anak lelaki ini meninggal dunia, maknanya anak lelaki sulung si mati ini meninggal dunia sebelum harta itu diagihkan kepada anak-anak ini tadi dan kepada isterinya. Seorang mati dan anak yang pertama ini meninggalkan 10 orang anak. Kan Ustaz? Problem dah. Jadi tu. Jadi complicated lagi lah masalahnya. Itu dinamakan dalam istilah faraid dinamakan kes munasakhah. Maknanya berlaku pertindanan waris ini tadi disebabkan lambatnya proses pembahagian harta pusaka dalam kalangan waris yang kematian pewaris yang pertama ini tadi. Jadi dia menyebabkan makin bertambahnya waris, makin sukarnya ya urusan pentadbiran dan pengurusan harta pusaka itu nak dibuat. Ini juga jadi punca pergaduhan antara adik-beradik, saudara mara. Adik-beradik dah tak bertegur siapa. Jadi anda jadi punca kata orang. Ya, betul. Sebab itulah musim PKP ni. Kita nak susun balik. Masa yang ada ni kita rancang, kita urus mana-mana harta pusaka keluarga kita yang kita tak bahagi lagi, kita tak uruskan lagi musim ni. Ambil kesempatan, kumpulkan adik-beradik, bagaimana kita nak urus. Kalaulah susah, sukar nak uruskan, sebagai contoh, ada satu tanah itu nak dibahagikan kepada adik-beradik dan termasuk kepada anak saudara yang dah adik-beradik kita yang dah meninggal dunia, maknanya anak saudara tu pun termasuk dalam kalangan waris dalam harta ini tadi, macam kes tadi. Maka kalau sukar untuk nak bahagikan tanah itu, nak pecahkan kepada bukan setakat kepada 8 bahagian, tetapi akan dipecahkan kepada
untuk bahagian anak saudara Anak-anak dia itu pula, maknanya ya. akan lebih rumit. Jadi berkumpullah. Maknanya kalau kita dah tahu berapa bahagian setiap waris, bermuafakat bagaimana kita nak selesaikan pembagian harta pusaka ini. Itu saya kata perlu ya dalam musim PKP ni kita mengambil langkah pertama. Kalau tak ada langkah pertama, dia tak akan ada langkah seterusnya, Ustaz. Ya, ambil langkah pertama. Kita itu kes yang mati itu, pewaris itu dah mati lama. Sekarang ni cuba bayangkan, kita tak nak kalau kita mati, kan Ustaz? Kita tak nak kalau kita mati, anak kita, isteri kita, kalau saya mati, suami saya, suami bukan suami-suami. Ya, suami satu je. Satu saja. Okay, kita tak nak suami. Kita tak nak suami kita, anak-anak kita susah ya. Susah nak menguruskan harta. Sebenarnya Ustaz ya, di luar sana banyak ya syarikat-syarikat ya yang berperanan ya, boleh membantu mengurus dan mengurus harta kita. Maknanya selepas kita mati. Kalau saya nak kongsikan, saya ada melantik sebuah syarikat, ya saya sebutlah ya, saya ada maknanya saya melanggan satu produk sekiranya saya meninggal dunia. Saya tahu suami saya mengalahkan, dia kan tadi dalam institusi kekeluargaan suami adalah Perdana Menteri walaupun dia bukan Perdana Menteri. Ya, kalau suami saya dengar lah dalam Facebook ni kan, tapi mustahil. Siaplah balik ni. Sebab dia Perdana Menteri. Ya, dia PM. So saya tahu suami saya sibuknya mengalahkan Perdana Menteri dan saya membayangkan kan Perdana Menteri tadi walaupun tak jadi Perdana Menteri. So saya membayangkan kalau saya mati walaupun tak banyak harta, tetapi disebabkan tak banyak harta itulah, harta itu perlu diurus dan dirancang dengan baik. Supaya bila saya mati nanti, saya pastikan anak-anak saya terjamin dari sudut untuk melangsungkan kehidupan dia. Betul, dia ada ayah dia. Tapi kita tak tahu di kemudian hari bagaimana ayah ni nanti kan. Ayah dia kahwin lain ke mana, kita tak tahu. Itu mungkin, kemungkinan. Ampun Ustaz. Kemungkinan. Benda ni banyak terjadi. Betul. Realitinya. Kalau lain pun tak ada masalah. Saya dah mati masa ni Ustaz. Okey. So, sebab tu orang kata kalau nak kahwin lain boleh tunggu air mati lah. Ya Ustaz. Okey, kita sambung Ustaz. Okay. So saya nak pastikan bahawa harta saya bila saya mati akan diurus oleh suami saya, akan diperolehi oleh anak-anak saya dalam keadaan ya, maknanya benda itu patuh syariah. Saya tak nak suami saya ambil bahagian anak terambil, dia bukan nak ambil. Takkanlah Ustaz duduk dekat fakulti Quran Sunnah kan, nak ambil harta anak yatim ataupun ambil harta orang lain dan sebagainya. Terambil. So saya tak nak memberi ruang itu kepada anak dan suami saya ataupun waris-waris saya yang lain. Jadi saya telah melanggan satu produk ya, daripada Wasiah Shop. Saya telah melanggan satu produk di mana kalau saya mati ya, urusan pentadbiran harta pusaka saya akan diurus oleh syarikat tersebut. Maknanya saya mencarum tiap-tiap bulan ya, dia potong saya punya, itu dah merancang dan mengurus harta. Saya kongsikan bagaimana saya merancang dan mengurus harta saya. Maknanya bila berlaku kematian ke atas saya nanti, suami saya hanya menyediakanlah dokumen-dokumen yang saya sepatutnya, yang saya kata tadi, waktu musim pandemik ini, yang pertama Ustaz kena buat apa? Senaraikan harta kita, harta yang kita ada, kemudian kumpulkan dokumen-dokumen tersebut. Maknanya kalau saya mati nanti, ya, syarikat tersebut datang dekat suami saya, mana harta Ustazah Liza? Mana harta, mana dokumen, macam banyak sangat harta kan, banyak harta, insyaAllah, amin. Okey, mana dokumen-dokumen harta Ustazah Liza untuk mereka tolong uruskan. Jadi saya nak urusan pentadbiran harta pusaka saya insyaAllah berjalan dengan lancar. Itu adalah salah satu bentuk perancangan pengurusan harta pusaka kita selepas kita mati. Ingat Ustaz ya, kita boleh merancang untuk menguruskan harta kita, tapi tak boleh nak rancang harta pusaka. Kita boleh rancang urus harta pusaka, tapi kita tak boleh rancang harta pusaka. Dia ada beza tu. Rancang harta pusaka sebab apa? Bila kita mati, harta pusaka kita tak boleh nak rancang. Kita tak boleh nak kata kalau saya mati nanti suami saya dapat keseluruhan harta. Kalau saya mati, itu istilahnya kalau saya mati. Maknanya dia merancang lepas mati, suami dapat keseluruhan ataupun anak lelaki dapat separuh, anak perempuan dapat 1/4. Dia tak mengikut hukum faraid. Sebab apa? Sebab selepas seseorang itu mati, hartanya adalah harta pusaka.
Bila harta itu jadi harta pusaka, dia tertakluk kepada hukum faraid. Jadi kita masih hidup, kita tak boleh nak rancang harta pusaka. Yalah. Cuma Ustazah, ada dalam satu situasi, contohnya seorang ayah ni dia beli tanah. Dia beli tanah, dia guna nama anak dia. Okey. Ya, dan tetapi yang bayar duit pembelian tanah tu ialah ayahnya. Tiap-tiap bulan ayahnya bayar, tapi menggunakan nama anaknya. Jadi digeran tu nama anaknya. Bila ayahnya meninggal dunia, ini yang jadi kes ni. Anak tu duk tuntut ni, kata ni aku punya ni. Tengok dalam geran ni nama aku ni. Sedangkan yang bayar tiap-tiap bulan si bapaknya. Ya, betul. Jadi bapaknya dah meninggal. Jadi adik-beradik yang lain ni macam mana? Apakah mereka ada hak? Dia nak tuntut, tapi nama tu nama anak dia. Okey. Macam mana tu? Sebab tu Ustaz, saya kata dalam musim sekarang ini, peluang kita untuk kita jelaskan, untuk mencari, tentukan harta yang rasa kita ragu-ragu ini milik siapa, kena confirmkan harta itu siapa punya. Jadi dalam contoh Ustaz bagi ni tadi, yes, ayah ini nak beli tanah ataupun nak beli rumah, jadi dia nak buat pinjaman, dia tak ada gaji tetap dan sebagainya. Tak ada slip gaji, tak ada, orang kampung tapi duit banyak. Duit banyak. Dia buat bantai je, tak tahu lah, berkepuk-kepuk je. Betul Ustaz, bukan setakat bawah bantal, bawah tikar, bawah kapet. Bila kita balik kampung nak sapu tu kan, penuh. Allah, penuh duit bawah kapet. Dia susun celah-celah baju ya kadang. Kita duk kemas-kemas kadang. Mana datang duit beribu ni? Ya Ustaz. orang kampung. Betul. Jadi dia nak beli rumah. Bila dia nak beli rumah, dia perlu kepada nama anak yang bekerja ini tadi. Jadi dia letak nama anak sebagai peminjam dan dia juga sebagai penama ke atas pemilikan dokumen pemilikan harta ini tadi. Jadi kita sebagai anak ini tuan-tuan dan perempuan yang berlaku situasi itu kepada diri kita, so kena tanya ayah kita. Kita kena jelaslah, kena tanya ayah kita sebab kita dah belajar. Ingat Ustaz ya, bila kita dah tahu hukumnya dah tak ada, tak tahu pula. Tak boleh lagi tu, bila tak tahu kena belajar, kena tanya. Dan bila dah tahu kita kena maklumlah bahawa sama ada harta itu harta kita ataupun tidak. Jadi si anak ini ataupun si ayah ini sepatutnya, anaklah kita ambil posisi seorang anak ini tadi, dia kena tanya pada ayah dia lah, ayah sebenarnya tanah yang ayah beli ini, yang ada nama saya ini, yang ayah bayar bulan-bulan ni, ayah punya ke saya punya? Ayah pinjam, kalau akad dia sebelum ni, kalaulah anak tak tanya pun Ustaz, kalau akad dia sebelum ini ayah ada kata, ayah pinjam nama kamu ya, kalau ayah kata gitu, so maksudnya dekat situ pinjam. Maknanya itu bukan harta si anak hakikatnya. Tapi yang tahu hanya ayah dan anak tersebut. Orang lain tak tahu. Jadi, maknanya kalau si anak ini dia tak minta penjelasan daripada si ayah, itu hak siapa. Tapi kita lihat kepada akad permulaan ni tadi. Kalau ayah kata, ayah pinjam nama kamu so maksudnya dekat situ, itu bukan harta anak. Harta ayahnya. Harta ayah. Jadi, apa yang ayah perlu buat ialah, panggil saksi-saksi. Panggil isteri, panggil anak-anak yang lain, bagi tahu tanah tanah A ini yang nama abang kamu adalah tanah ayah. Ayah cuma pinjam nama abang kamu untuk buat pinjaman. Ini kena jelaskan kepada saksi-saksi ataupun kepada waris-waris yang terdekat. Itu di pihak ayah. Okey, di pihak ayah. Kalau akad perjanjiannya ialah pinjam nama anak. Kalau di peringkat anak, kita anak lah, ayah bagi pinjam, ayah pinjam nama saya je ke? So kalau kita nak harta itu jadi milik kita, apa tindakan kita? Jumpa ayah. So ayah nak tanya ni, tanah yang nama saya ni, ayah memang pinjam je ke ataupun bagilah kat saya ya. Macam tu dah pandai-pandai lah Ustaz. Lagi kalau Ustaz kan. So tanya dekat ayah, sama ada ayah nak hibahkan kepada si anak ataupun tidak. Dan kalau ayah kata, tak apalah, ayah pun dah tua, nak buat apa, rumah-rumah, tanah, mak kamu pun dah ada tanah, dah ada rumah, so ayah bagilah asalnya ayah pinjamkan, maknanya nama kamu ayah pinjam tapi sekarang ayah bagi. So anak ini sepatutnya supaya tak berlaku pertelingkahan di kemudian hari, sebab adik-beradik yang lain tahu ni pinjam je. Tapi lepas itu ayah kata ayah hibahkan. Jadi sepatutnya panggil saksi-saksi ataupun
buat dokumen yang mengatakan bahawa si ayah dah hibahkan. Dokumen itu sebenarnya dari sudut keduniaan, dari sudut undang-undangnya jelas dah anak punya, kan? Yang tahu pinjam itu antara ayah dengan anak. Tapi dari sudut dokumen pemilikan itu milik anak. Faham tu Ustaz? Dari sudut pemilikan itu milik anak. Jadi kalau pun tak buat dokumen hibah, tak buat dokumen hibah pun tak mengapa, sebab kalau nak bawa ke mahkamah dan sebagainya, tanah itu nama anak. Dah memang nama anak dia. Cuma dari sudut kita tak nak berlaku pertelingkahan antara adik-beradik, antara waris-waris yang lain. Ni bukti, buat dokumen ini bukti menunjukkan ayah, memang betul asalnya ayah pinjamkan, tapi ini bukti menunjukkan ayah dah hibahkan rumah ini kepada saya. Itu untuk maknanya tak nak berlaku pertelingkahan. Jadi sebenarnya kalaulah penjelasan itu tak diperolehi, kita lihat kepada hukum asal lah. Asalnya pinjam. Jadi masa inilah peluangnya, kalau si ayah ni tahu dia ada pinjamkan nama, itu anak dengan ayah ada isu adik-beradik Ustaz. Adik-beradik abang ini ataupun kakak, dia pinjam nama adik. Dia pinjam nama adik, pinjam nama lah. Tapi bulan-bulan dia yang bayar. Mati si abang ataupun si kakak ini tadi, pemilik sebenar rumah ini ataupun tanah ini, maka anak-anak kakak ini tak boleh nak menuntut. Sebab nama adik adik ni tadi. Dan adik ni tak amanah. Dia tahu sebenarnya kakak ni pinjamkan nama dia. Tapi dia nak harta itu jadi milik dia. Dan dokumen pemilikan itu pun nama adik. Maknanya waris-waris nak buat apa? Sebab itulah saya kata yang pertama ini, senaraikan harta kita, kumpulkan dokumen-dokumen pemilikan, sijil-sijil yang kita ada, sijil takaful dan sebagainya. Ustaz, lagi satu. Isteri, Ustaz balik rumah bagi tahu isteri. Isteri Ustaz tahu. Sayang isteri kan Ustaz? Sayang. Saya tak sayang bini. Jangan Ustaz. Live ni. Mereka tengok ni. Dapat live ni. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kita pernah beri sebagai contoh rumah ataupun kenderaan ke tanah ke gelang lah, benda yang simple yang kita rasa alah gelang je pun, bukannya rumah dan sebagainya. Gelang ke, cincin ke, rantai ke, nama-nama pemilikan ataupun dokumen pemilikan itu nama kita, nama yang beli Ustaz lah. Sebagai contoh ambil Ustaz lah, Ustaz minta maaf Ustaz ya. Boleh lah. Ustaz beli emas, anniversary pertama Ustaz belikan emas. Contoh ni. Contoh. Belikan gelang kepada isteri pertama. Banyak isteri ni. Isteri kedua, isteri ketiga, keempat ke, Ustaz belikan gelang yang sama Ustaz. Sama. Saiznya je yang berbeza. Mana boleh adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. So kalau yang kurus tu kecil sikit, pendek sikit lah. Sesuai dengan orang dia. Sesuai dengan orang dia yang comel-comel tu kan. So maksudnya dekat situ, masa kita beli emas tu, confirm dia punya apa nama Ustaz, surat resit pembelian itu nama Ustaz lah kan. Khairul Huzairi kan, bukan nama isteri. So isteri kena bijak ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya tolong ajar setiap pandang kamera. Tak apa. Isteri kena bijak ya. Ambil resit tersebut ya. Pastikan kalau suami dah hibahkan kepada kita, pastikan ya dokumen pemilikan itu nama isteri. Betul Ustaz, memang Ustaz dah bagi kepada isteri, tetapi kita tak tahu akan datang bagaimana nyawa kita ini bila Allah akan cabut ya. Dan kita tak nak bila ada pihak lain yang bertelingkah tentang pemilikan harta tersebut. Memang dia dah hibahkan kepada isteri, rumah ke, kereta ke, emas, permata, perak dan sebagainya, beg yang mahal tu kan. Betul, suami dah beri kepada isteri, tetapi ya pemberian itu tidak disaksikan, kan? Pemberian itu tidak didokumentasikan. Jadi kalau saya kata ada pihak-pihak yang menuntut ke atas emas ini tadi dengan menunjukkan bukti, tengok resit ni. Resit ni nama Khairul Huzairi. Mana ada nama kamu? Sebagai contoh. Bagaimana isteri nak buktikan bahawa emas itu, rumah itu, tanah itu telah dihibahkan, melainkan jika ada dokumen hibah. Ataupun kalau anak angkat ada dokumen wasiat dan sebagainya, maknanya itu salah satu bentuk merancang harta kita ini ketika kita hidup. Rancang itu dan urus itu mesti bijak. Rancang dan urus itu mesti bijak, bukan setakat betul hibah itu sah
dengan sekiranya cukup rukun dan syarat. Ada pemberi, ada penerima, ada harta yang dihibahkan, ada lafaz daripada suami, abang hibahkan gelang ini kepada kamu, ada lafaz qabul daripada isteri, okey bang, saya terima. Seperti contoh, maknanya dah lengkap dah tu, ijab, qabul, qabat isteri pun ambil gelang tersebut, dia pakai gelang tersebut. So sebenarnya hibah itu dah sempurna dari segi hukum syarak. Tetapi kalau ada pihak-pihak yang menuntut, bagaimana kita nak buktikan bahawa hibah itu dah berlaku? Bagaimana kita nak buktikan hibah itu dah berlaku? Sebagai contoh, saya bagi kes lain, saya tak nak kaitkan dengan Ustaz. Bagi contoh lain lah. Contoh lain lah Ustaz. Ada suami ini dia hibahkan rumah kepada isteri dia. Ya, tapi dokumen pemilikan itu masih lagi nama suami. Ya, dia hibahkan dihibah kat bilik lah Ustaz. Dia tak hibahkan depan mak ayah, tak hibahkan depan anak-anak. Kalau hibahkan depan anak-anak pun, anak-anak bawah umur tak boleh jadi saksi. So dihibahkan kepada isteri. Maka isteri yang pertama ini telah menerima rumah tersebut. Ni contoh orang lain. Ya, contoh lain. Okey, hari ni puas hati saya bahan Ustaz. Sedap live pula ni. Live pula ni. Sabar Ustaz kan. Okey, kita nak ceria-ceriakan kita punya forum hari ni Ustaz. Minta maaf banyak-banyak. No problem. Okey, sebagai contoh orang lain, dia hibahkan rumah itu kepada isteri pertama. Kemudian na'udzubillah min zalik, berlaku pertelingkahan antara pasangan suami isteri ini dan dia mungkin dia berkahwin dengan perempuan lain ya. Dia nak tarik balik hibah suami kepada isteri, kalau dah sempurna tak boleh tarik balik. Kecuali penerima hibah izinkan. Dan dia tolak balik. Dia kata apalah abang nak ambil rumah ni, ambillah balik. Buruk siku. Kata-kata kan, cik konon muka gaya marah tu kan Ustaz. Beruk siku tu. Beruk siku. Okey, isteri izinkan harta itu ditarik balik, tak ada masalah. Tapi sekarang ni isteri tak izinkan pun. Suami tarik balik. Sebab apa? Sebab dokumen pemilikan geran tanah ataupun geran rumah itu masih lagi nama suami. Dari sudut pentadbiran, dari sudut undang-undangnya memang hak suami. Tapi dari segi hukum syaraknya dia telah diberikan kepada isteri. So bagaimana isteri yang cerdik ini nak buktikan yang tanah itu, yang rumah itu telah dihibahkan kepada dia? Nak bawa ke mahkamah syariah, nak tentukan sama ada tanah itu milik isteri ke milik suami. Kata dah hibahkan, mana bukti? Saksi tak ada. Saksi tak ada. Jadi kalau suami nak rancang, dia balik ni dia dengar saya kata suruh rancang, dia pun balik rancang hibah kepada isteri. Tapi dia buat rancangan tu dalam bilik dan sebagainya. Betul, hibah itu sah kalau cukup rukun dan syarat. Tapi perlu kepada pembuktian, perlu kepada dokumentasi bagi membuktikan bahawa hibah itu berlaku. Sekiranya berlaku perbalahan, pertelingkahan antara waris-waris, maka isteri boleh buktikan tanah itu, rumah itu, gelang itu, rantai itu telah dihibahkan. So, ambil tindakan segera ya. Kalaulah pernah suami kita hibahkan rumah kepada isteri, kepada isterinya, isteri kena bijak, jom bang, kita buat dokumen hitam hibah. Putihnya. Mesti ada hitam putih. Tak pun kita panggil saksi-saksi, jiran rumah, ketua kampung, panggil pengarah pusat Islam. Panggil saksi. Sebagai saksi hibah yang kita dah buat. Jadi bila berlaku kematian ke atas pemberi hibah, penerima hibah ini boleh panggil saksi untuk membuktikan bahawa harta itu telah dihibahkan. Itu yang pertama Ustaz. Yang pertama kena senaraikan aset yang kita ada. Baru pertama ni. Yang kemudian kena kumpulkan. Dan yang ketiga kena selesaikan. Dan yang pertama senaraikan, kumpulkan dokumen-dokumen pemilikan, kemudian selesaikan kes-kes ataupun harta-harta yang kita tak pasti milik siapa. Okey Ustaz. Yang paling best ni ini kalau pasangan suami isteri. Ya. Best ni. Sofa milik siapa Ustaz? Sofa? Tanya Ustaz pula. Sofa kat rumah Ustaz milik siapa? Adik saya punya, dia punya. Macam mana tu? Macam mana tu? Macam mana kalau Ustaz... Yang mahal saya beli, yang murah dia beli. Contoh. Okey. Itu contoh. Kalaulah Ustaz meninggal dunia, Ustaz mati dululah. Nanti kan orang kat luar sana dia kata apa? Kalau cerita pasal hibah, cerita pasal wasiat, cerita pasal takaful, mesti dia kata yang mati dulu mesti suami. Macam isteri umur panjang. Ini contoh. Yang mati dulu sebagai contoh si suami. Ustaz mati dulu Ustaz. Sebagai Ya Allah. Okey. Insaf ya. Macam
Macam mana kita nak pastikan sofa kat rumah tu sofa siapa? Siapa punya? Macam mana kita nak pastikan? Sebab kita sebelum membagikan harta pusaka kepada waris-waris, kita kena tentukan harta itu milik si mati ataupun tidak. Harta pusaka ataupun tidak. Sebab kalau harta itu ketika hidup adalah milik pemilik harta, lepas dia mati, dia jadi harta pusaka. Yang ada hak-hak dekat situ. Jadi selepas kita selesaikan hak-hak liability harta pusaka, akhirnya nak bagikan kepada waris. Masa nak bagikan kepada waris ini, nak tentukan sofa ini milik siapa? Milik ustaz ke milik isteri ustaz? Kat rumah yang pertama mestilah milik yang pertama kan? So milik siapa sofa tersebut? Takkanlah pula milik jiran sebelah. Mestilah milik ada sama skandal yang sebelah pula. Aduh. Puas hati hari ni kenakan ustaz. So sama ada milik ustaz ataupun milik pasangan. Jadi macam mana kita nak tentukan? Ingat ya, dalam ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, lirijali nasibum mimma tasabu walinisa'i nasibum mimma tasabna. Maknanya bagi orang lelaki itu ada bahagiannya daripada usahanya, dan bagi perempuan itu ada bahagiannya daripada usahanya. Maknanya setiap individu itu ada hak pemilikan ke atas harta yang dimiliki daripada hasil usahanya. Maknanya ustaz ada hak, isteri pun ada hak. Jadi kita nak tahu milik siapa sofa ini. So tengok kepada masa mula-mula beli sofa ni. Resit milik siapa? Kalaulah resit itu milik ustaz, ustaz hibahkan kepada isteri, yang abang beli sofa ni abang beri pada kamu. Beri kepada kamu tu maksudnya hibah ustaz. Maksudnya kat situ sofa itu kalau isteri kata okey bang, saya terima, dan dia duduk kat sofa tu, memanglah sofa tu duduk kat rumah dia kan. So maknanya memang dah jadi pemilikan dia. So sofa itu betul milik suami asalnya sebab suami yang beli sofa ini tadi, tetapi dia dah berikan kepada isteri. Kan? So ambil resit tu, tunjukkan yang kita dah beri kepada isteri. Dia sebenarnya macam ni, tak payah tunjukkan pun. Kalau isteri memang dia dah, maknanya dalam kalangan waris, masa berlaku pemuafakatan, perbincangan antara waris-waris, isteri maklumkan sofa ni ayah kamu dah bagi pada mak. Kan? So, dia jadi milik mak. Kalau tak ada perbantahan, tak ada masalah. Tak ada bantahan daripada waris, tak ada masalah. Masalahnya sekarang ni, kalau sofa tu harganya RM10,000. Berebut. Bukan RM1,000 kan, bukan RM500, RM10,000. Confirm ada perbalahan dalam kalangan waris nak jadikan sofa itu sebagai harta pusaka. Betul Ustaz. Jadi, betul. Itu saya nak tunjuk sofa yang remeh pun apa-apa harta yang ditinggalkan oleh si mati, ataupun apa-apa harta yang dimiliki oleh si mati ketika hidupnya dan kekal pemilikan ke atas harta tersebut sehingga dia mati, itu adalah harta pusaka si mati ini. Apatah lagi kalau kalau satu jumlah yang lebih besar, contohnya macam duit KWSP, Sinar ke apa semua sekarang ni kan. Kadang-kadang ialah si mati meninggalkan wang yang banyak. Kemudian dia letakkan penama. Biasa kita sebenarnya ada penama. Penama. Jadi penama ni pula dia faham bila letak nama dia, ini aku punya katanya. Sedangkan si mati meninggalkan waris-waris yang lain. Ada isteri-isterinya, ada anak-anaknya. Jadi makna bukan dalam kes saya lah, kes umum saya cerita ni, kes umum. Jadi banyak salah fahamnya di sini bila mereka merasakan letak nama ni kira aku punya lah ni. Betul. Kan? Apakah ia menjadi hak milik si penama ataupun pemilik wang KWSP tu dia dihibahkan juga kepada penama. Oleh kerana duit KWSP ni nama kamu, aku hadiahkan pada kamu. Macam mana keadaan tu pula? Okey, dalam dua situasi je lah. Penama bukan pemilik mutlak ke atas harta yang dinamakan ni tadi. Bukan pemilik mutlak. Bukan pemilik mutlak. Kalaulah KWSP itu suami pencarung kepada KWSP, penamanya biasa Ustaz mesti letak isteri. Kalau isteri sebagai pencarum KWSP, tentunya penama yang diletakkan bukannya suami, dia akan letak anak. Ingat ya, nak letak anak, biarlah anak itu anak yang dah
mencapai umur 21 tahun. 21 tahun. Jangan letak anak yang baru setahun, Yalah, 2 tadika tahun, lagi. tadika lagi, tak percaya kat suami kan. Dia letak nama anak dia. Tapi suami tak. Suami dia confirm dia letak nama isteri sebab dia sayang isteri. Isteri bukan tak sayang suami, tapi dia berjaga-jaga lebih sikit daripada suami. Okey, kita kembali banyak kes macam tu. Saya faham. Okey, memang Ustaz, itulah yang berlaku. Jadi penama itu bukan pemilik mutlak ke atas harta yang dinamakan. Penama hanyalah sebagai pentadbir harta. Tadbir harta, ya. Ataupun wasi. Ya, berlaku kematian ke atas pencarum ataupun ke atas orang yang mencarum KWSP ini tadi, sebagaimana Ustaz berlaku kematian ke atas Ustaz. Penama isteri ini tadi, dia hanyalah bertanggungjawab untuk pergi KWSP, keluarkan duit KWSP tersebut, kemudian dia perlu mengagihkan wang caruman itu, harta pusaka si mati ini, kepada waris-waris yang berhak. Kalau dia isteri, dia juga mendapat 1/8 ataupun 1/4 sekiranya suaminya tidak meninggalkan ataupun tak ada anak. Kalau dia ada suami ada anak, isteri dapat 1/8 daripada KWSP ini tadi. Bukannya dia pemilik mutlak ke atas wang KWSP tersebut. Sebab dia sama kes juga, duit-duit simpanan yang lain pun. Duit simpanan yang lain pun sama. Kalau istilahnya penama. KWSP tak boleh dihibahkan. Tak boleh dihibahkan. Tetapi kalaulah duit yang disimpan dalam akaun bank, ada duit disimpan di tabung haji, ada disimpan di CIMB, banyak ni Ustaz. Ada di Maybank, ada di Bank Islam, tak sebut nama-nama bank yang lain nanti. Rasa hatilah pula. So ada di bank-bank ni lah kan. Maksudnya kita letak penama. Kalau kita letak sebagai penama. Penama itu adalah pentadbir harta. Wajib kalau berlaku kematian ke atas pemilik harta tersebut, penama wajib mengeluarkan harta itu dan agihkan kepada waris-waris. Tetapi kalaulah pemilik harta ini tadi yang simpan duit dalam akaun bank ni tadi, dia hibahkan. Kalau duit dalam akaun boleh dihibahkan. Dalam KWSP tak boleh hibahkan. Tak boleh ya? Okey, KWSP ada peraturan, dia tak boleh dihibahkan, dan fatwa pun menunjukkan bahawa caruman KWSP itu adalah harta pusaka. Dia tak boleh dihibahkan. So kalaulah ada duit, contoh ya Ustaz, kita ada duit, kita simpan di akaun tabung haji. Tabung haji. Ada tabung haji. So di akaun tabung haji tu, kalau kita simpan, ada 2 pilihan Ustaz boleh buat. Sama ada Ustaz nak letak penama ataupun penerima hibah. Lepas ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang dah tahu tu, kalau rasa-rasa nak hibahkan akaun tabung haji, so boleh dihibahkan ya. So kalau Ustaz letak penama, maka penama itu siaran apa ni? Your video is internet okey? Internet okey? Okey, mungkin laptop. Okey. Mungkin penama itu kalau letak penama dalam pinjaman, kalau kan dia dah ke mana dah. Kalau letak penama dalam akaun tabung haji, maka berlaku kematian ke atas orang yang membuat simpanan di tabung haji ini tadi, harta itu akan jadi harta pusaka pemilik harta, pemilik akaun ni tadi, sebab dia letak penama. Tapi kalaulah dia letak penerima hibah, isteri itu bukan sebagai penama, tapi diletak sebagai penerima hibah, berlaku kematian ke atas pemilik harta, maka duit simpanan dalam akaun tabung haji itu adalah milik isteri ini tadi ataupun milik penerima hibah. Tak perlu diagihkan mengikut hukum faraid. So maknanya tu tadi Ustaz, kalaulah kita ada kes ya Ustaz ya. Suami ni dia banyak akaun, banyak ada saham dan sebagainya, tapi isteri tak maklum. Dia tak tahu. Isteri tak tahu. Banyak kes. Dia melabur sana, melabur sini. Saham BSKL, DBKL, semualah kan. Jadi bila duit terlalu banyak melabur sana sini, akaun sana sini, tidak diketahui. Macam mana tu? Itu yang menyebabkan sukarnya bila berlaku kematian ke atas kita, sukarnya waris-waris ni nak mengurus tadbir harta pusaka tersebut. Jadi bila dia dah submit nak agihkan pusaka, rupa-rupanya ada lagi duit dalam akaun tabung haji, ada lagi dalam akaun bank, ada lagi rupanya tanah di sana dan di sini. Sebab itulah ya, senaraikan harta yang kita ada. Sebab berlaku ya kes beginilah, maknanya dia proses itu dalam maknanya nak urus harta pusaka itu dah separuh jalan, tiba-tiba rupanya ada lagi harta
yang perlu didaftarkan sebagai harta yang perlu diagihkan mengikut hukum faraid kepada waris-waris. So tergendala kena buat proses itu semula. Kadang suami dia suka macam tu, kadang suami ke isteri ke macam tu lah. Dia simpan tu, dia senyap-senyap. Senyap-senyap. Dia tak nak cerita. Tak boleh bagi tahu dekat suami. Dan kalau suami tahu isteri duit banyak. Kadang dia minta. Sama je suami isteri sebenarnya. Sama je. So sebenarnya kalau kita sekarang ni ada akaun ataupun ada simpanan dalam bank, kita nak rancang dengan hibah boleh. Rancang hibah. Rancang dengan hibah. So maknanya antara bentuk-bentuk perancangan itu ialah dengan menghibahkan harta kita kepada orang yang kita kehendaki. Maknanya kita ada duit dalam tabung haji, kita nak hibahkan kepada isteri kita atau kepada suami kita, kita buat. Maknanya bukan sebagai penama tapi sebagai penerima hibah. Ni dalam kes anak angkat ni. Nanti banyak sangat ni tau Ustazah. Kes anak angkat ni ialah orang bukan semua ada rezeki memiliki anak. Betul. Kan? Saya anak tak ramai Ustazah. Baru nak masuk 10 insya-Allah. Tapi kurang ramai tu Ustaz. Kurang ramai lagi. Aduh. Jadi tapi ada orang yang tidak dikurniakan rezeki anak ni. Dah bertahun-tahun kahwin, berpuluh tahun kahwin, payah dapat anak, akhirnya ambil anak angkat daripada agensi lah, daripada siapa bagilah. Jadi bila ada angkat ni dibela, diasuh macam anak sendiri, sayangnya apa semua. Jadi bila dah kasih sayang anak ni orang kata macam anak sendiri, harta tu pula tu masalah harta ni. Dia ni bukan warisnya sebab dia anak angkat. Tapi dia kalau boleh harta ni nak diberi kepada anak dia. Sedangkan dalam kes dia masih ada ibunya, ada ayahnya. Jadi macam mana situasi ni? Ini kita bagi terang supaya ramai orang yang ada anak angkat biar mereka faham situasinya. Okey, sila. Ya betul Ustaz. Banyak berlaku ya, dan orang yang ada ibu bapa yang ada anak angkat ini adalah orang yang kritikal. Kita kata golongan kritikal yang perlu merancang dan mengurus harta milik dia. Kenapa kita kata golongan kritikal? Kerana orang lain memang semua orang perlu merancang dan mengurus harta yang dia miliki. Tetapi orang yang ada anak angkat ini, ibu bapa yang ada anak angkat ini, dia lebih perlu untuk merancang harta untuk diserahkan kepada anak angkat ini tadi. Kenapa? Sebab anak angkat ini, macam Ustaz kata tadilah, anak angkat ni bila berlaku kematian kepada bapa ataupun ibu angkat, anak angkat tidak berhak ke atas harta pusaka ibu ataupun bapa angkatnya. Begitu juga kalau anak angkat meninggal dunia, ibu dan bapa angkat pun tak dapat harta pusaka sebab dia bukan dalam kalangan waris-waris yang berhak, tak ada hubungan nasab, tak ada hubungan suami isteri. Dia tak ada hubungan darah dengan si mati. Jadi dia bukanlah waris yang berhak mempusakai harta pusaka si mati ataupun bapa angkat ataupun anak angkat ini tadi. Jadi ibu bapa angkat ya, lagi-lagi kalau anak angkat itu masih lagi kanak-kanak. Dia bawah umur yang perlu kita jaga kebajikan dia. Maknanya kalau masih hidup kita sayang anak angkat tersebut, tentunya kita nak bila kita mati anak angkat ini dapat meneruskan kelangsungan kehidupan dia dalam keadaan bagaimana kita hidup. Dia duduk dengan kita, kita nak dia pun selesa juga kehidupan dia selepas kita meninggal dunia. Itu matlamat kita. Bukan setakat anak angkat Ustaz. Macam tu juga kita nak ke atas anak-anak kita yang 10 orang tadi tu kan Ustaz? Anak saya 4 je. Alhamdulillah. Sikit je tu, masih lagi sikit. Tapi banyak dalam hukum faraid, banyak sebab faraid 2 itu dah dikira banyak. 2 ya. Okey. Kita balik kepada anak angkat ni tadi Ustaz ya. So apa yang perlu kita rancang? Bagaimana seorang ibu ataupun bapa angkat ini nak merancang hartanya untuk diberikan kepada anak angkat? Kita boleh guna 2 kaedah. 2 instrumen. Dua instrumen perancangan yang boleh kita buat untuk diberikan kepada anak angkat ini ialah yang pertama melalui instrumen hibah. Okey. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan daripada tadi dengar apa dia hibah. Tu saya baru nak tanya. Hibah kan. Kuat dia tak faham hibah tu apa benda ni pula. Apa beza hibah dengan wasiat? Dia ingat hebah ke? Heboh ke? Jom heboh ke? Hibah ialah pemberian milik harta ya ketika hidup secara sukarela kepada pihak
lain, daripada pemilik kepada pihak lain, kepada individu lain, kepada pihak lain lah, sama ada individu ataupun institusi dan sebagainya, yang diberikan secara sukarela. Maknanya tak ada orang paksa Tak ada pun, masa, yes. bukan satu kewajipan pun. Maknanya satu benda yang digalakkan, disunatkan untuk diberikan kepada pihak lain, terpulang nak beri ke tak nak beri ke, terpulang kepada pemilik harta yang terlaksana ketika hidup. Maksudnya ijab pemberian, lafaz saya beri rumah ini kepada kamu, dilafazkan ketika hidup pemilik harta. Memanglah Ustaz, takkan pemilik mati Ya, dah mati tak ada dah. Okey, dan qabulnya, penerimaan, lafaz terima, saya terima rumah ini, dilafazkan ketika hidup pemberi ataupun pemilik harta tersebut. Ijab, qabul dan penerimaan, penguasaan harta itu, dikuasai harta itu ketika pemilik harta masih hidup. Itu adalah hibah. Hadiah. Hadiah. Dia macam hadiah tapi ada lafaz ijab dan qabul. Serta qabat itu dia menjadikan hukum dia adalah hukum hibah. Okey, itu adalah hibah. Jadi kalaulah ibu bapa angkat ini tadi nak beri hibah kepada anak angkat, ya, maknanya tak terhad. Hibah ini boleh diberi kepada sesiapa sahaja. Hibah boleh diberi kepada suami, boleh diberi kepada isteri, boleh diberi kepada anak angkat, boleh diberi kepada jiran sebelah rumah. Dia tak terhad kepada individu tertentu. Pak Imam Surau pun boleh dapat. Sampai ke Pak Imam Surau nak beri hibah pun boleh. Okey, so hibah itu dia tak terhad kepada individu tertentu, maknanya hanya bukan waris dan sebagainya. Dan hibah juga tidak terhad kepada kadar tertentu. So kalau Ustaz hari ni sebagai contoh, Ustaz ada rumah, ada kereta, ada tanah, ada duit dalam akaun bank. Ustaz nak hibah, Ustaz dah, saya kan tadi yang pertama kena senaraikan harta kan. Ustaz dah senaraikan ada 4 harta yang Ustaz ada. Saya tahu banyak lagi harta Ustaz banyak. Tapi contoh ni ada 4 sahaja. So bila Ustaz dah tentukan harta-harta yang Ustaz ada ini dan Ustaz ada anak angkat sebagai contoh. Ustaz nak hibahkan harta itu kepada anak angkat. Keempat-empat harta ini yang Ustaz ada ketika ini, nak hibahkan kepada anak angkat keseluruhan harta yang ada ketika itu, boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab hibah adalah harta yang boleh dihibahkan tanpa had. Terpulang kepada pemilik harta. Macam Ustaz nak jual, ada ke had? Ustaz hanya boleh jual 1/2 daripada harta Ustaz. Suka hati saya nak jual banyak mana? Ustaz lah kan. 1/2 ke 2/3 ke? Sebab hak saya. Betul. Sebab harta itu milik Ustaz. Dan Ustaz belum mati pun lagi. Belum mati lagi? Belum mati. Kalau Ustaz mati jadi harta pusaka. Ustaz masih hidup, harta tu adalah harta Ustaz. So boleh nak buat macam mana sekalipun. Yang penting patuh syariah lah kan. So boleh hibahkan, boleh jual, boleh sedekah, boleh wakaf, terpulang kepada Ustaz, tak ada had. Jadi dalam penggunaan instrumen hibah ini, boleh hibahkan terpulang kepada Ustaz. Kalau ketika itu Ustaz ada 4 harta, maka 4 harta ini Ustaz nak hibahkan kepada anak angkat, boleh. Habis macam mana Ustaz? Waris-waris Ustaz nanti? Tak ada pula apa yang tinggal kan? Tak ada apa-apa. Nak tanya, Ustaz tahu ke Ustaz mati bila? Tak tahu. Tak tahu. Esok orang ada hadiahkan Ustaz 1 juta, ada bagi rumah. Dan harta-harta yang Ustaz kumpulkan selepas Ustaz beri hibah kepada anak angkat, harta-harta itu akan menjadi harta pusaka Ustaz. Sebab mati itu tak pasti, tak tahu. Jadi kita tak tahu bila kita akan mati. So tak semestinya harta yang kita ada hari ini adalah itu je harta kita selepas kita mati. Akan jadi harta pusaka. Jadi selagi mana kita masih hidup, selagi itu harta kita, kita ada hak untuk hibahkan, untuk jual dan sebagainya. Cuma Ustaz, kalaulah ketika pemilik harta itu berada dalam keadaan sakit tenat. Maradul maut. Istilah fiqahnya maradul maut, sakit tenat. Sakit sakaratul yang boleh maut, hampir mati. Nazak. Berada dalam keadaan maradul maut, sakit tenat, ataupun kalau kita nak kategorikan sebab benda ni jadi isu, tu saya kata sebab pandemik COVID-19 ni, era PKP, COVID-19 ni, norma baru. So ada yang tanya, adakah kalau orang yang menghidap COVID-19 ini sakit maradul maut ke tidak? Sakit tenat ke tak? So kita kena lihatlah. Kalaulah maradul maut itu ada ciri-ciri dia. Maradul maut itu ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia ialah penyakit itu boleh membawa kepada kematian.
sakit itu dalam tempoh setahun. Sakit tenat itu kalau contoh, sebagai contoh, dia disahkan menghidap kanser. Ya. Okey, doktor sahkan kanser ini dah tahap kritikal, tahap 4. Stage 4. Okey, dalam tempoh 6 bulan akan meninggal dunia. Sebagai contoh, ni contoh saja. Bila doktor isytiharkan dia ada sakit kanser dan akan umur dia, doktor bukan Tuhan. Ya, jangkaannya, adatnya. Jangka hayatnya sampai 6 bulan. So dia balik rumah, dia kata, masa tu dia nak rancang harta. So dia nak rancang harta. Dia pun hibahkan rumah ini kepada anak yang ni, rumah itu kepada anak yang ni, tak nak bagi kat suami. So dia hibahkan kepada anak-anak. Kebun dia bagi semua dekat anak-anak. Dia tak nak bagi kat suami. So dia hibahkan harta dia ketika dia nazak. Ataupun dia dah tahu jangkaan dia akan mati. Betul, Ustaz. Itu namanya maradul maut. Dia tahu tempoh kematian dia. Memang tak tahu bila mati, tapi doktor dah sahkan dia akan mati dalam tempoh 6 bulan. So kita nak tentukan maradul maut ataupun tidak sekiranya penyakit itu dihidapi dalam tempoh setahun. Tak lebih setahun. Masuk 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, mati. Disebabkan sakit yang doktor sahkan ni tadi. Maka itu adalah maradul maut. So hibah yang dibuat oleh orang yang berada dalam maradul maut ini, dia menjadi hukum wasiat. Wasiat. Dia tak jadi hibah. Dia tak jadi hibah. Kenapa tak jadi hibah? Sebab dia berada dalam keadaan nazak, berada dalam keadaan diambang kematian. Sakaratul maut. Sakaratul maut. Tak kiralah kalau tengah lemah. Fuqaha ada membicarakan dalam kitab-kitab fiqh, Ustaz, ya. Kita berada dalam keadaan lemas nak mati. Baru kita nak teringat rumah. Dah nak mati, dah nazak dah ni. Maknanya dah lemas ni. Dia pun kata, saya hibahkan rumah saya kepada anak saya ni. Anak pun dekat tepi sungai tu kata, okey Umi, saya terima. Sebagai contoh. Maknanya dalam keadaan lemas ataupun dalam keadaan kebakaran, nak mati, terbakar ni, itu pun dikira sebagai maradul maut. Walaupun dia tak sakit. Tapi maksudnya dalam keadaan ambang kematian. Maka dalam situasi itu, hibah yang dibuat tertakluk kepada hukum faraid. Tertakluk kepada hukum wasiat. Hukum wasiat. Maknanya hibah ini mesti dibuat dalam keadaan dia sehat. Betul. Dalam keadaan dia sedar, dalam keadaan dia ni lah. Maknanya dia tahu apa yang dia buat. Tidak, bukan dalam keadaan dia dah terdesak ataupun diambang kematian. Betul. Maka dia akan jadi wasiat. Kalau wasiat pula, bila dia jadi wasiat, kita kena lihatlah pula. Sebab hukum wasiat ini dia 1/3 sahaja daripada harta. Itu kadar dia. 1/3 sahaja. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Rasulullah kata, as-sulus fasulus kathir. 1/3 itu banyak. Kemudian, maknanya kalau dia jadi hukum wasiat, dia lihat kepada siapa penerima wasiat ni tadi. Kalau penerimanya itu adalah anak kepada si mati, anak kepada pemilik harta, maka wasiat la wasiyata lil waris. Tak boleh buat wasiat kepada waris. Kalau nak buat wasiat kepada waris, nak laksanakan wasiat tersebut selepas kematian pewasiat, perlu mendapat izin daripada waris-waris yang lain. So kalau bagi contoh kita berada dalam keadaan nazak, kita hibahkan rumah kita kepada anak-anak kita, lepas dia pemilik harta ini mati, waris-waris nak laksanakan wasiat tersebut, ya, pemberian tersebut ketika nazak ini tadi, perlu mendapat keizinan daripada waris-waris. Kalau waris-waris tak setuju, maka pemberian itu terbatal, tak boleh dilaksanakan. Sebab apa? Sebab dia menjadi hukum wasiat. Maknanya pewaris tidak boleh menerima wasiat. Ya, betul. Waris si mati, waris pemilik harta tak boleh terima wasiat, melainkan mendapat keizinan daripada waris-waris. Kalaulah dia beri hibah ketika maradul maut, ketika nazak, kepada anak angkat, bukan anak sendiri, kepada anak angkat. So pemberian itu jadi wasiat. Kalau mati pemilik harta ini disebabkan penyakit maradul maut dia, maka pemberian itu jadi wasiat, tetapi boleh dilaksanakan. Sebab apa boleh dilaksanakan? Sebab dia bukan waris. Betul, Ustaz. Pandai. Saya rasa semua orang dah maklum benda tu. Maknanya la wasiyata lil waris, anak angkat, bukan waris bapa angkat. Jadi anak angkat berhak menerima wasiat tersebut. Tapi kita kena lihat kadar wasiat tersebut. Kadar, jangan melebihi 1/3. Betul, jangan lebih 1/3. Kalaulah bapa angkat atau mak angkat ini dalam keadaan nazak, dia wasiatkan keseluruhan ataupun dihibahkan keseluruhan harta dia kepada anak angkat. Jadi hukumnya menjadi hukum wasiat.
Bila menjadi hukum wasiat, tengok kadarnya melebihi 1/3. Maka yang sah hanyalah 1/3, bakinya 2/3 mestilah mendapat keizinan daripada waris-waris sekiranya nak laksanakan wasiat tersebut mengikut wasiat yang dibuat oleh si mati ini tadi. Yang sah 1/3 tak perlu mendapat izin waris pun. Yang 1/3. 1/3 je. Yang 2/3 itu perlu mendapat keizinan daripada waris-waris si mati. Kalau anak-anak si mati yang lain ataupun kalau si mati tak ada anak, hanya ada anak angkat, dia ada mak dan ayah, maknanya si mati ada mak dan ayah, minta izin daripada mak ayah si mati. Kalau mak ayah si mati tak izinkan, maka yang sah hanyalah 1/3 sahaja. Sahaja, ya. 2/3 lagi kena serahkan kepada waris-waris si mati. Sebab apa Ustaz? Ya. Sebab Ustaz ya. Sebab ya dalam hukum dalam pandangan fuqaha ada membicarakan seseorang yang berada dalam keadaan maradul maut, keadaan sakit tenat ini, ada hak waris. Masa kita sakit tenat ni, bila kita sakit tenat berada dalam keadaan ambang maut ini, ada hak waris ke atas harta kita sebanyak 2/3 walaupun kita belum mati. Jadi tak boleh nak serahkan keseluruhan kepada anak angkat, melainkan maknanya mengikut hukum wasiat hanyalah berhak 1/3 sahaja. Jadi kalau nak hibahkan, pastikan pemberi hibah itu dialah pemilik harta, dia berada dalam keadaan sehat akal fikirannya, ya, sehat walafiat, akal fikirannya bukan berada dalam keadaan nyanyuk, gila dan sebagainya. Ya, sebab hibah orang yang gila tak boleh. Dia seorang yang bukan mukallaf lah. Kanak-kanak pun tak boleh nak hibahkan harta. Itu antara syarat dalam rukun hibah ni Ustaz. Ya. Ustaz nak tanya apa tadi? Baik, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita bagi Dr. Nurhaliza rehat kejap. Dah hampir sejam setengah ni bercakap tanpa henti-henti seorang-seorang. Letih ni cakap sejam setengah ni. Kita ada setengah jam lagi. Dan kalau kita tengok kepada ruang komen live di Facebook Pusat Islam bagi tuan-tuan yang bersama dengan kita pada pagi ini, saya lihat di sini setakat ini ada 79 share, ada 67 komen dan banyak soalan-soalan ni dari yang telah diutarakan oleh pendengar-pendengar kita pada pagi ini. Jadi alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi bersama dengan kami, dan insya-Allah kita minta supaya dapat teruskan bersama live Pusat Islam UKM ni sehinggalah ke penghujungnya. Dan dan bagi kaki tangan UKM, kita buka untuk ISPEL. Bila daftar ISPEL yang akan kita buka yang telah pun kita buka dalam mesej tu, ya. Saya rasa ada dalam mesej tu. Akan kita buka dia punya ISPEL nanti bagi kaki tangan UKM lah yang bersama dengan kita, insya-Allah. Jadi saya nampak banyak manfaatnya perbincangan kita pada pagi ini yang dikongsikan oleh Dr. Nurhaliza kepada kita semua, yang isu-isu yang kita bincangkan ini isu-isu semasa yang berlaku, yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Ramai lagi yang masih tertanya-tanya, ramai lagi yang tak jumpa jalan yang sebenarnya, jalan-jalan yang sewajarnya mereka lakukan dalam nak menguruskan harta benda. Jadi kata penjelasan yang berlaku pada penjelasan yang telah diberikan itu suatu benda yang amat-amat bermanfaat kepada kita. Ya, sesuatu yang amat baik yang mampu menguruskan harta kita dengan jalan yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Jadi bolehlah kita sambung balik, ya Doktor. Sikit sebanyak kita sambung balik perbincangan kita macam apa yang disebutkan hibah tadi. Hibah tadi yang dikatakan hadiah apa semua. Bagaimana pula hibah yang diberikan kepada anak yang anak di bawah umur, kita panggil. Okay. Anak di bawah umur. Bagaimana keadaan hibah kepada anak di bawah umur ni? Apakah mereka boleh menerima hibah itu ataupun tidak? Okey, cantik Ustaz soalan tersebut. Jadi kadang-kadang kita kalau bercakap tu dah tak ingat dah apa-apa kan dia. Pantang jumpa mikrofon. Dia 2 jam tak letih Ustaz. Tak rasa? Tak rasa letih. Alhamdulillah. 3 jam lagi kita buat macam ni. Allah anugerahkan begitu nikmatnya. Okey, untuk anak yang
kita untuk hibah ini, ya, untuk hibah, penerima hibah boleh beri kepada sesiapa sahaja, termasuklah waris ataupun bukan waris. Ya, hibah juga boleh diberikan kepada orang non-Muslim, bukan Islam. Maksudnya seorang yang mu'alaf, orang mu'alaf ini adalah golongan kritikal juga. Mu'alaf golongan kritikal juga. Maksudnya kalau dia nak hibahkan harta dia kepada mak ayah dia yang masih lagi belum memeluk Islam, dia tahu mak ayah dia perlu kepada harta. Kalau dia mati nanti siapa yang nak akan menguruskan perbelanjaan ataupun memberi nafkah kepada mak ayah yang non-Muslim ini. So anak yang mu'alaf ini tadi, dia perlu merancang. Dia adalah salah satu golongan yang kritikal, yang perlu merancang sebagaimana ibu bapa yang ada anak angkat ni tadi. Begitu juga dengan ibu bapa yang ada anak bawah umur. Itu pun golongan kritikal juga sebab kita nak, ya Ustaz, terjamin. Betul. Kita kerja penat-penat, kita nak pastikan anak kita kerja ni tentunya kita nak bagi nafkah, tempat tinggal yang selesa untuk anak. Bukan setakat untuk dia hidup ketika kita masih ada, untuk dia tinggal ketika kita masih ada. Tapi kita nak pastikan bila kita mati nanti, anak kita dapat duduk di rumah yang dia sedang duduk sekarang. Dia boleh bersekolah di sekolah yang dia sedang sekolah sekarang. Kita tak nak berlaku perubahan, dah lah dia nak mengawal emosi dia hilang mak ayah. Dia pasal kena kawal emosi, kena berlaku perubahan, pindah rumah dan sebagainya. Nak kena sewa rumah dan sebagainya. Kita tak nak benda tu berlaku. Jadi perlu merancang harta sekiranya kita ada anak bawah umur. Macam mana kita nak rancang ataupun boleh tak nak hibahkan kepada anak bawah umur? Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, penerima hibah boleh diberikan ataupun orang penerima hibah ini tidak disyaratkan mestilah seorang yang mukallaf. Maknanya orang gila, kanak-kanak boleh terima hibah. Tetapi yang menerima bagi pihak mereka, yang menerima bagi pihak kanak-kanak ini, yang menerima bagi pihak anak OKU yang kurang waras akal fikirannya ini adalah waliul mal dia. Penjaga harta kepada kanak-kanak. Kalaulah penerima hibah ini adalah kanak-kanak bawah umur, yang beri hibah itu adalah mak dia, sebagai contohlah, biar mudah nak terang tu, contohkan saya. Saya nak hibahkan rumah saya kepada anak saya, kepada anak-anak saya. Ada 4 orang anak. So saya nak hibahkan 1/4 kepada anak pertama, 1/4 nilai daripada rumah yang saya ada sekarang ini kepada anak pertama, 1/4 kepada anak kedua, 1/4 kepada anak ketiga dan 1/4 kepada anak keempat. So cukup dah tu 1/4 untuk keempat-empat orang anak. Jadi nak hibahkan rumah tersebut, contoh walaupun anak saya sebenarnya dah balik dah semua. Dua orang dah cukup umur, 2 orang lagi bawah umur. Okey, kita nak buat anggapan mudah, nak bagi contoh mudah, keempat-empat anak saya ini bawah umur. Okey. Kemudian saya nak hibahkan rumah tersebut. Anak bawah umur boleh terima hibah. Dia boleh menjadi penerima hibah. Tetapi yang menerima hibah bagi pihak anak ini ialah bapa dia. Bapa dia siapa? Suami saya lah. Suami saya, maksudnya saya berikan rumah ini kepada anak saya Fulanah binti Fulan, anak saya Fulan bin Fulan, anak kedua dan ketiga dan seterusnya. Yang menerima bagi pihak anak-anak ini ialah suami saya, iaitu waliul mal. Kepada anak-anak saya ini. Dia yang menerima hibah, dia akan lafaz qabul, saya terima bagi pihak anak-anak ini. Untuk terima, untuk melafazkan lafaz qabul penerimaan hibah, dan dia jugalah yang akan qabat, menerima milik harta yang dihibahkan itu bagi pihak anak-anak. So anak-anak tak boleh, anak-anak yang bawah umur ni tak boleh kata, okey Umi, kami terima, tak boleh. Sebab anak-anak bawah umur, dia belum lagi mukallaf, dia tidak berkelayakan untuk menerima milik, untuk bertasarruf ke atas harta yang dihibahkan. Jadi yang akan menerima milik bagi pihak anak-anak yang bawah umur ini tadi ialah ayah dia. Ataupun waliul mal. Waliul mal. Atuk. Kalau ayah tak ada, atuk lah. Kalau ayah tak ada, atuk lah. Maknanya waliul mal ataupun penjaga harta yang dari sudut hukum syaratnya siapa, ataupun penjaga harta yang dilantik oleh mahkamah. Kalau anak OKU macam mana, doktor? Anak OKU ni kadang-kadang ialah mereka tak boleh nak urus diri mereka, mak bapak yang uruskan.
Jadi bolehkah kata kita nak jaga kebajikan mereka ni lah. Bila kita tak ada, mereka ni ada orang yang boleh diuruskan. Jadi macam mana nak menguruskan anak-anak OKU yang ditinggalkan? Banyak kes ni sebenarnya. Selain, saya takut saya lupa, selain daripada hibah, kita juga sebaiknya melantik individu ataupun syarikat amanah untuk mentadbir, urus, menjaga, mentadbir harta anak ini tadi sebagai wasi. Wasi kalau dalam hukum dalam kitab fiqhnya disebut sebagai wasi ataupun hukum wisayah. Tetapi dan kalau dari sudut perundangannya kita boleh lantik sebagai pemegang amanah. Pentadbir harta kepada anak-anak bawah umur ataupun anak-anak yang OKU yang tadi kita anggap anak-anak yang kurang upaya ataupun anak yang kurang waras akal fikirannya. Maknanya mereka perlu kepada orang yang mengurus tadbir harta tersebut. Maknanya kalaulah si ayah ya, sebagai contoh ayah ini tadi, ayah lah sebab tu saya kata kena senaraikan harta. Kemudian kita nak tahu macam mana kita nak rancang harta anak ini tadi. Kalau kita ada anak bawah umur, macam mana kita nak beri kepada anak ini. Lepas tu siapa yang akan tadbir urus harta anak ini kalau kita mati, kita kena rancang. So kita boleh lantik wasi, dari segi hukum syaraknya boleh lantik wasi, pentadbir harta, pemegang amanah ke atas harta anak ini tadi untuk dia urus tadbir harta anak ini. Ataupun kalau tak lantik individu, boleh juga lantik syarikat-syarikat amanah. Maknanya kalau anak-anak sekolah, syarikat amanah inilah yang akan menguruskan keuangan, perbelanjaan untuk anak-anak ini tadi. Setiap bulan dia akan keluarkan duit perbelanjaan, beri kepada orang yang menjaga anak ini tadi, bagi menjaga kebajikan anak. So kita sebagai waliul mal, sebagai penjaga harta anak-anak ini tadi, kita boleh melantik wasi. Kalau kita berlaku kematian ke atas bapa, maknanya ada orang yang akan mengurus tadbir harta anak ini tadi. Sebab kita takut, bukan apa, kadang-kadang yelah anak OKU ni apa semua, adik-beradik pun tak nak jaga, saudara mara pun tak nak jaga. Beratlah nak jaga, jadi beban lah apa semua. Jadi kita takut kes-kes ni berlaku. Jadi maknanya biarlah ada pihak yang orang kata mampu menjaga kebajikan mereka bila kita tak ada nanti. Jadi maknanya pentingnya yang pelantikan wasi. Wasi tadi, wasi tadi ya. Itu jadi, satu Ustaz. Maknanya kan bentuk perancangan harta itu banyak. Okey, itu satu, lantikan wasi ataupun pentadbir harta ataupun pemegang amanah kepada harta anak ini tadi. Yang kedua, kita juga boleh buat menggunakan instrumen hibah Ustaz. Sebab itulah kata kadang-kadang instrumen hibah ini bukan sahaja menjaga kebajikan individu yang memberi harta, bukan saja untuk menjaga kebajikan penerima harta, tetapi sebenarnya dia juga boleh menjaga kebajikan pihak ketiga. Sebagai contoh, kita sebagai mak, kita ada 2 orang anak. Saya ada 2 orang anak. Ada 2 orang anak. Anak yang pertama ini dah baligh, berakal, mukallaf. Ada anak OKU. Sebagai contoh ni, saya tak ada anak OKU. Sebagai contoh, ada 2 orang anak. Anak yang pertama mukallaf, baligh, berakal, maknanya waras akal fikiran, dah bekerja dan sebagainya. Anak yang kedua, anak OKU yang kurang waras akal fikirannya, yang perlu dijaga. Jadi saya nak pastikan anak saya yang sulung ini menjaga adik dia lepas saya meninggal dunia, ataupun sekarang pun boleh. Kalau saya nak pastikan anak sulung saya ini menjaga adik dia ketika ini dan selepas saya mati, maka saya boleh ada instrumen itu. Dan ianya menjadi perbahasan fuqaha Ustaz walaupun kita kat Malaysia tak ada undang-undang hibah, undang-undang khusus berkaitan hibah, boleh ke tak boleh hibah bersyarat, boleh tak boleh hibah umrah dan rukbah sebagainya, tak ada undang-undang khusus. Tak ada lagi dalam proses penggubalan. Dah gubal tapi nak tak dilaksanakan lagi. Kita juga di Selangor juga insya-Allah akan ada fatwa berkaitan dengan hibah ini tadi. Mudah-mudahan ia menjadi rujukan dalam kes-kes hibah yang berlaku dalam masyarakat. Okey, sebagai contoh ni 2 tadi ni. Ada anak yang baligh, berakal, waras akal fikirannya, dan ada anak OKU. Jadi saya nak pastikan anak OKU saya ini ada jaminan hidupnya terurus ketika saya masih hidup dan juga selepas saya meninggal dunia, maka saya hibahkan. Ini maknanya guna instrumen hibah, tapi bukan hibah kepada anak OKU ini tadi. Sebab nak hibah kat dia pun macam mana? Dia nak uruskan, dia pun tak boleh urus. Melainkan kalau saya hibahkan kepada anak OKU, saya lantik penjaga harta, wisayah. Maknanya daripada wasi, melantik penjaga harta untuk menjadi pemegang amanah kepada harta anak OKU ini pun boleh juga. Yang tadi. First tadi. Yang instrumen pertama tadi. Instrumen kedua hibah. Tapi saya hibahkan kepada
anak yang pertama. Anak sulung tadi. Anak sulung. Jaga adik dia yang Betul. OKU. Dalam akad hibah itu saya boleh buat, saya Umi hibahkan rumah ini kepada kamu, syaratnya kamu kena jaga. Ya, ada syarat balasan dekat situ. Kamu kena jaga. Dalam dokumen hibah itu, dalam lafaz ijab pemberi hibah, ada diselitkan, ada dilafazkan lafaz syarat balasan. Umi hibahkan rumah ini kepada kamu, syaratnya kamu kena jaga adik kamu sampai bila-bila. Ada syarat tu. Bila-bila kita sama ada adik meninggal dunia ke, Atau dia ada meninggal dunia. meninggal dunia. Kat situlah maknanya ada menggunakan instrumen hibah, tetapi meletakkan syarat dalam akad hibah ini tadi. Jadi kalau ikutkan pandangan fuqaha Ustaz, kalaulah letak syarat sebegitu, maka penerima hibah mestilah tahu syarat tersebut dan dia bersetuju dengan syarat tersebut. Ya, maknanya anak yang pertama tadi dia kena kata, okey Umi, saya terima rumah ini dan saya setuju. Terima syarat yang Umi syaratkan. Jadi bila hibah itu berlaku, terlaksana, berkuat kuasa, si anak ini tadi perlu menjaga adik dia. Kalau dia tak terima syarat tu, mana dia tak layak menerima hadiah hibah tu. Tak jadilah hibah tu. Dan kalau dia langgar syarat tersebut, hibah terbatal. Hibah terbatal. Ibu boleh batalkanlah sama ada dia. Sebenarnya, okey Ustaz ya, pemberian ibu kepada anak, bapa kepada anak, atuk kepada cucu, nenek kepada cucu, boleh ditarik balik. Bila-bila masa. Tanpa persetujuan anak dan cucu kita belikan motor ke anak kita. Ni banyak kes ni. Beli motor. Kan? Untuk pergi kerja, untuk buat Grab ke, Panda Food ke, tak kisahlah. Tiba-tiba dia guna untuk merempit. Betul. Kan? Tarik balik. Kita bapak tarik balik. Anak kata, bapak dah bagi kat saya, dia ambil balik. Beruk siku. Beruk siku lagi. Jadi kadang-kadang anak-anak tak faham ni. Dia rasa bila bapak dia dah bagi, mak dia dah bagi, ni hak milik aku. Jadi maknanya, hakikatnya boleh ditarik balik. Dengar tu anak-anak kita, jangan salah faham pula. Anak-anak, kalau ayah, mak, atuk, nenek beri hibah, beri sesuatu kepada anak, ya, atau cucu, bila-bila masa, ya, sama ada dia melaksanakan syarat ataupun tidak melaksanakan syarat, ataupun bila-bila masalah, kan terpulang kepada mak dan ayah ini tadi, dia nak tarik balik, boleh tarik balik. Boleh. Ya, tanpa izin anak pun, tanpa sebab izin pun. Ambil je. Dengan ambil tu maknanya dibatalkanlah hibah tersebut. PKP ni kita beli tab, kita beli komputer untuk dia belajar. Dia main game. Main game, tengok K-pop je apa semua kan. Kita pun ambil balik lah. Ya, boleh. Itu kita tengok kepada laptop, handphone, kereta. Ustaz ya, tanah Ustaz. Mak ayah kita kat kampung. Bagi kat kita dah. Bagi kat kita. Hari ni dia bagi kat kita. Tapi geran itu masih lagi nama dia. Dari sudut hukum syaratnya, maknanya dia bagi kat kita, kita pun dah kerjakan tanah tersebut, dah ambil hasil tanah tersebut. Kononnya lah sebagai contoh. Sebab kita perlu kepada pemilikan. Maknanya adakah hibah itu mestilah pemilikan, penerima hibah boleh bertasarruf ke atas harta yang dihibahkan. Maknanya si anak ini dah bercucuk tanam ke atas tanah tersebut. Dah tanam pokok durian, dah tunggu masa nak buah dah. Ya Ustaz. Tiba-tiba ayah kita kat kampung, dia hibahkan tanah yang dah hibahkan kepada kita kepada adik-beradik yang lain pula. So jangan marah ya Ustaz. Geram jugalah. Geram juga. Sebab itulah hibah itu adalah pemberian kasih sayang. Jangan sewenang-wenang tarik balik Ustaz. Ya. Jangan sewenang-wenang tarik balik ya, untuk bapa kepada anak, sebab pemberian kasih sayang bila dia tarik balik itu macam tariklah kasih sayang tu. Sentap. Ayat orang sekarang sentap rasa. Walaupun dari segi hukum syaratnya boleh bapa, ibu tarik balik harta yang dihibahkan kepada anak. Tetapi sentap tu tetap sentap lah. Tapi apa nak buat, bukan harta dia. Masih lagi hak milik harta ibu dan ayah dia kan. Sebab anta wa maluka li abika. Maksudnya awak dan harta awak adalah hak milik ayah. So dia boleh tarik balik bila masa. Melainkan kalau harta itu telah dijual oleh si anak. Dia pandai. Dia dapat hadiah, dia terus jual. Dapat motor. Dia tahu dah ayah ni nanti bila masa boleh tarik balik kan. So dia jual motor tersebut. So ayah tak boleh minta ganti rugi.
Ayah tak boleh minta ganti rugi ya. Ayah, ganti balik. Siapa suruh kamu jual? Dah ayah hibahkan kat saya. So ayah tak boleh tarik balik kalau tanah itu, rumah itu, kereta itu, motor itu dah dijual. Maknanya harta itu tak dalam pemilikan si anak, maka tak boleh nak tarik balik. Ya, saya nak jelaskan lagi tuan-tuan dan puan-puan, hibah itu adalah pemberian kasih sayang. Betul, hibah itu tak terhad berapa kadarnya. Boleh beri kepada anak A, anak B, anak C tanpa memberi kepada anak D. Boleh, tak ada masalah. Tapi fuqaha membahaskan, maknanya dari segi kan hibah itu ialah pemberian kasih sayang. Maknanya kalau kita membeza-bezakan antara anak ini dengan anak yang itu, tak adil lah. Tak ada kasih sayang. Bukan tak ada. Akan ialah kan. Ada rasa dengki pula ada rasa, naik pula. Ya, begitu. Perasaan-perasaan lain. Walaupun dari segi hukum syaratnya hibah itu sah, tetapi ada pandangan fuqaha yang mengatakan bahawa ianya makruh. Sebab dia boleh menimbulkan rasa tak sedap hatilah antara anak-anak ini tadi. Cumanya ada juga pandangan fuqaha yang mengatakan sekiranya ya anak A ini lebih perlu kepada harta tersebut. Sebagai contohlah, dia duduk kampung. Dia duduk kampung. Itu je sumber pendapatan dia bercucuk tanam. So ayah ni hibahkan tanah yang dia ada itu kepada anak A sebab nak jadi sumber pendapatan dia. Anak B dah kerja jadi pensyarah dekat UKM. Jadi CEO. Jadi CEO lagi kan. Gaji RM10,000. So pada pandangan ayah, CEO, anak dia yang CEO yang tadi, dia tak perlu kepada tanah yang tadi. Jadi dia beri kepada anak yang A, tak beri kepada anak B. Kalau maknanya ada pandangan fuqaha yang mengharuskan sekiranya ada keperluan. Ada keperluan sebegitu. Tapi CEO ni biasanya bukan, jangan sebut CEO Ustaz. Sebab apa? Anak-anak lain lah. Anak-anak yang berharta ini, dia makin banyak harta dia, makin banyaklah kerak dia. Banyaklah tanggungan dia. So dia pun berkeperluan juga dekat tanah tersebut Ustaz. Jadi kalaulah kita rasa kita boleh berlaku adil. Adil itu bukan bermaksud bagi sama banyak. Adil itu ialah memberikan hak kepada yang berhak, meletakkan sesuatu kepada di pada tempatnya. Itulah Ustaz ya. Maknanya kalau kita boleh nak memberikan sama banyak ke atas anak-anak itu, sebab ada pandangan fuqaha yang mengatakan adil itu berkaitan dengan hibah ini Ustaz ya, kepada anak-anak ialah sama rata antara anak lelaki dan anak perempuan. Ya, ada hadis Rasulullah SAW bila sahabat dia nak hibahkan kepada anak, Rasulullah tanya, kau bagi tak pada anak yang lain? Dia kata tak. So bertakwalah, balik dia kata. So agihkan kepada anak-anak yang lain juga. Itu antara ya hadis yang menggalakkan ya hibah diberikan secara sama rata antara anak lelaki dan anak perempuan ataupun antara anak-anak ini tadi. Okey Ustaz, dah 11.41. Mungkin sikit lagi dalam musim PKP ni, ialah pergerakan kita terbatas, nak rentas negeri daerah pun kadang bermasalah. Muka pun kena jauh-jauh, 1.5 meter. Jadi maknanya mungkin kita ada masalah dari sudut dokumentasi ni tadi. Sebab soal dokumentasi ni penting. Betul. Sebenarnya yang doktor sebutkan tadi, maknanya perlu didokumentasikan. Maknanya ini sebagai satu bentuk pembuktian. Jadi dalam musim PKP ni kata norma baru ni, macam manalah kita nak uruskan dokumen-dokumen ni. Kita minta nasihat, kita bagi nasihat sikit pada pendengar kita lah. Betul ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya itulah saya kata, kita punya tajuk kan cantik Ustaz. Pengurusan harta norma baru era PKP ini, maknanya kalau dulu nak buat dokumen mesti berdepan-depan ya, mesti sign dengan pen Ustaz ya. Sekarang ni Ustaz, saya beli kereta, sign digital. Saya jual kereta, sign digital, sebenarnya mendebarkan. Ada kereta baru lah ni. Alhamdulillah. Sebenarnya dia mendebarkan. Sebabnya kita tak biasa dengan benda tu. Norma baru kan. Takut ada penipuan. Betul. Kau dia ambil kereta saya. Lepas tu tak ada pun dokumen-dokumen. Maknanya hard copy yang kita nak lihat. So sebenarnya kalau tidak tu, kertas dokumen tebal tu. Kan? Jadi macam tu juga, itu beli kereta nak bagi contoh. Kahwin pun ada kan kahwin online. Kahwin online. Ya Allah. Suami tak tahu pun. Isteri tak tahu pun kadang. Jangan Ustaz. Itulah. Tapi tak mungkin terjadilah. Ustaz jangan ajar. Ya dah. Okey. Ada syarat dia. Okey, ada syarat dia. Macam tu juga. Ada syaratnya kalau kita nak mengurus harta, nak merancang harta melalui
instrumen hibah ataupun nak buat wasiat ataupun apa-apa instrumen perancangan harta dalam musim PKP ini nak buat dokumen tak semestinya berdepan bersemuka, kita boleh guna ya online. Maknanya teknologi kita hari ni. Ya betul Ustaz. Maknanya dokumen itu pun dokumen yang berdigital. Ya dah ada dah. Di luar sana dah ada dah syarikat-syarikat yang menawarkan produk-produk hibah secara online. Maknanya nak sign dokumen pun secara online, nak terangkan tentang produk-produk yang ditawarkan pun secara online. Dan akad hibah itu pastikan walaupun secara online, pastikan akad hibah itu adalah akad hibah yang sah, yang patuh syariah, yang selaras dengan undang-undang setempat. Ya ingat yang itu. Apa-apa dokumen pun ya pastikan hibah yang kita buat ya, kalau saya takut tak tersentuh. Sebenarnya instrumen perancangan harta itu bukan setakat hibah, bukan setakat wasiat, tetapi mengisytiharkan harta sepencarian itu adalah bentuk perancangan harta. Sepencarian yang bukan sepencarian. Ya, penting juga itu sebenarnya Ustaz, kalau kita nak ulas tentang harta sepencarian, tambah lagi 2 jam. 2 jam lagi ni. Kita akan bincang dalam masa yang akan datang, insya-Allah, dengan Dr. Nurliza juga mengenai harta sepencarian ni. Ya, maknanya banyak instrumen perancangan harta, boleh wakaf, boleh sedekah dan sebagainya. Dan kita nak rancang harta ini Ustaz bukannya untuk dunia sahaja. Pastikan kita nak rancang harta itu, mudah-mudahan kita juga dapat saham di akhirat kelak. Dan pastikan ya, apa yang kita nak rancang itu mestilah patuh syariah. Kena cukup rukun dan syarat akad hibah, kena cukup rukun dan syarat akad wasiat dan sebagainya. Ni tadi Ustaz tanya tentang dokumen ini tadi. Maknanya dokumen itu boleh dilaksanakan secara online. Ada syarikat-syarikat di luar sana yang menawarkan produk hibah secara online, dan sebab tu saya kata pastikan dia nak buat akad hibah secara online ini mestilah kaedahnya patuh syariah. Mesti ada ijab, ada qabul. Ingat ya, tak ada qabul maka rukun hibah tidak sah. Tak terpakai. Sebabnya antara rukun hibah ialah lafaz qabul daripada penerima hibah. Kalau kita nak berpegang dengan pandangan mazhab Hanafi, tak ada lafaz qabul, mestilah qabat. Penerimaan milik itu berlaku ketika hidup pemberi hibah. Mudah-mudahan menjawab Ustaz soalan Ustaz. Ya. Jelas tu, jelas. Alhamdulillah. Okay. Ustaz, saya nak sentuh sikit lagi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini. Ya, antara orang yang perlu merancang ataupun mengurus harta ini selain daripada saya sebut, kita dah bincang tadi tentang anak angkat, OKU, anak bawah umur, mu'alaf. Okey, kita juga ya maknanya salah seorang ataupun satu golongan yang perlu merancang harta ini ialah suami yang mempunyai ramai isteri. Ya. Ramai isteri. Ya, betul. Betul. Sebab apa kita tak nak masa kita hidup harmoni antara isteri-isteri kita. Bila kita meninggal dunia, sudahlah Ustaz. Tak tahu harta ini milik siapa, nak tuntut harta sepencarian, yang mana hak isteri pertama, yang mana hak isteri kedua. Ketiga, keempat. Ketiga dan keempat dah. Tiga dan keempat. Kalau yang 4 isteri. Ingat dia tuan-tuan dan puan-puan, isteri-isteri, kalau berlaku kematian ke atas suami kita. Jangan tunjuk saya. Jangan tunjuk saya, Doktor. Kematian ke atas suami, ya, isteri, kalau suami meninggalkan anak, isteri-isteri akan berkongsi 1/8. 4 orang isteri kongsi 1/8. 3 orang isteri kongsi 1/8. 2 isteri kongsi 1/8. Satu isteri 1/8 milik dia. Untunglah 1 isteri. Saya tak bias mana-mana Ustaz. Ya. Tapi kalau yang mati tu isteri. Ya. Suami akan dapat, kalau isteri meninggalkan anak, suami akan dapat 1/4. 1/4. Kalau 4 isteri mati. Kalau 4 isteri mati serentak, suami dapat 1/4. Ustaz lah pula.
Jangan tunjuk saya. Suami-suami akan dapat 1/4 isteri pertama, 1/4 isteri kedua, ketiga dan keempat. 1/4 isteri ketiga. Kalau isteri keempat tak ada anak, maka daripada isteri keempat akan dapat 1/2. Masya Allah, hebat suami-suami yang ada 4 isteri. Cuma doktor, ada suami yang merahsiakan. Dia ada isteri yang kedua, ketiga dan keempat ni lah. Kerana takut isteri pertama garang. Anak tu guru silat lah apa kan. Contoh. Ya, contoh. Bila dia mati tu, barulah kemunculan. Kemunculan. Saya sebenarnya isteri kedua. Tapi bukan datang seorang lagi. Saya sebenarnya isteri ketiga. Datang pula. Saya sebenarnya isteri keempat. Macam mana tu pula tu? Kok boleh bagi cerai? Bukan berlaku pada saya. Tapi ni nak cerita sebab ni pernah berlaku. Betul. Ya? Dia macam mana pun isteri-isteri ini, isteri dia berhak mewarisi harta pusaka suaminya yang meninggal dunia sekiranya akad perkahwinan itu adalah akad yang sah. Seseorang itu boleh mewarisi harta pusaka disebabkan 3 sebab. Okey. Yang pertama, disebabkan hubungan nasab keturunan, maknanya anak dengan bapa dengan anak, adik-beradik, itu adalah nasab keturunan. Yang kedua ialah disebabkan perkahwinan. Kalau suami meninggal, isteri boleh mewarisi harta pusaka. Perkahwinan itu mestilah perkahwinan yang sah. Diiktiraf oleh syarak. Akad sah yang diiktiraf oleh syarak. Maknanya akad sah lah. Maknanya kalau isteri kedua, ketiga, keempat datang selepas kematian suami. So kena pastikanlah isteri kedua, ketiga, keempat ini adalah isteri yang sah. Bagaimana kita nak tentukan dia sah ataupun tidak? Kalau ada dokumen, maknanya ada sijil nikah, itu sah lah. Sijil nikah daripada pejabat agama setempat dan sebagainya. Daripada Thailand ke? Daripada Thailand itu pun perlu diiktiraf oleh pihak penguasa Thailand. Tapi kalau dia tak daftarkan, so kena daftarkan dululah. Daftarkan dulu sama ada sijil yang dari Thailand itu sah ataupun tidak, kena daftarkan dulu. Dan sekiranya ada keraguan di situ, kena putuskan, kena bawa ke mahkamah syariah. Mahkamah syariah yang akan tentukan sama ada sah ataupun tidak perkahwinan tersebut. Sekiranya sah, isteri kedua dan ketiga, keempat itu juga dia berhak ke atas harta pusaka suaminya. Kalau suaminya itu meninggalkan anak, maka keempat-empat isteri itu berkongsi 1/8. Kalau suaminya tak meninggalkan anak, empat-empat tak ada, maknanya suami tak ada anak daripada keempat-empat ini tadi, ataupun daripada isteri lainnya yang dah diceraikan, tak ada anak juga. Sebab tu dia kahwin yang kedua, ketiga, keempat pun tak ada anak juga, maka empat orang isteri ini akan berkongsi 1/4 daripada harta pusaka suaminya yang meninggal dunia. Cuma ada kes, sikit lagi kot, boleh kot. Ada kes, waktu kecederaan. Ada kes yang bila suami meninggal, isteri dia memfailkan perceraian, dia satu isteri saja, memfailkan perceraian dan status perceraian itu kita tak tahu lagi. Suami mati macam mana? Suami dalam ketika suami masih hidup, dia memfailkan perceraian. Dan bila meninggal tu kita tak tahu status dia dah diceraikan ataupun tidak oleh pihak mahkamah, pihak penguasa. Apakah dia layak untuk menerima harta si suami? Suami ni meninggalkan harta KWISP-nya, duitnya dan duit simpanan dan sebagainya lagi. Comel soalan tersebut. Okey, isteri ni boleh mewarisi harta pusaka sekiranya dia masih lagi ada akad perkahwinan antara suami isteri ni tadi. Begitu juga kalaulah isteri itu diceraikan. Mudah-mudahan menjawab persoalan Ustaz tadi ni. Kalau dia diceraikan dengan talak raj'i. Talak satu ataupun talak dua, ataupun secara talak satu dan dua lah kan Ustaz. Okey. Talak raj'i maknanya talak yang boleh dirujuk dalam tempoh iddah, dan kematian suami ini ataupun kematian isteri pasangan ini tadi mati dalam tempoh iddah talak raj'i ini tadi, maka pasangan yang hidup berhak mempusakai harta pusaka. Jadi menjawab tak persoalan Ustaz tadi ni? Kalaulah maknanya masih lagi dalam proses nak bercerai, baru submit borang, belum lagi cerai ataupun berlaku cerai tapi dalam tempoh iddah. Dan cerai itu kita lihatlah, kalau dia talak raj'i, talak raj'i, maka dia masih lagi boleh mempusakai harta pusaka pasangannya yang meninggal dunia. Yang tuntut cerai isteri, yang mati isteri.
So suami boleh mempusakai harta pusaka isterinya kalaulah dalam tempoh kalau berlaku perceraian dalam tempoh iddah talak raj'i, pasangan yang hidup boleh mempusakai. Tapi kalaulah yang menuntut cerai itu isteri dengan secara huluk tebus talak. Ya, secara huluk tebus talak, maka itu adalah talak bain. Bain sughra. Maknanya kalaulah berlaku perceraian secara talak bain, bain sama ada bain sughra ya secara huluk ini tadi ataupun bain kubra, suami ceraikan isteri dengan talak 3. So berlaku perceraian walaupun dalam tempoh iddah berlaku kematian salah satu pihak antara suami ataupun isteri, maka pihak yang hidup tidak boleh mempusakai harta pusaka. Mana tebus talak atau talak bain kubra, talak 3 tak boleh. Tak boleh. Walaupun dalam tempoh iddah. Bain sughra ke, bain kubra ke, yang penting talak bain. Ya, sama ada dalam iddah ataupun dia habis iddah tak boleh nak mewarisi harta pusaka pasangan yang meninggal. Talak raj'i ini kalau habis tempoh iddah tak boleh dah. Tapi dalam tempoh iddah boleh lagi mewarisi. Betul, sebab hubungan suami isteri dalam tempoh iddah masih lagi ada ikatan perkahwinan dekat situ. Jadi dia boleh mewarisi harta pusaka sekiranya pasangan dia meninggal dunia, dan pastikan perceraian itu adalah perceraian talak raj'i. Okey, dan dia berada dalam tempoh iddah. Mudah menjawab persoalan itu Ustaz dalam tempoh kecederaan kita. Jadi alhamdulillah, ya Allah, dalam tempoh 2 jam ni tuan-tuan, banyak benda yang dapat kita kongsikan bersama. Orang kata butiran-butiran mutiara-mutiara yang indah yang dapat kita kongsikan bersama. Alhamdulillah, perkongsian yang amat-amat menarik daripada Dr. Nurliza Muhammad Said, pensyarah daripada Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam UKM. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nurliza kerana sudi bersama-sama dengan kami pada pagi ini selama 2 jam. Kita berforum, berbincang, dan alhamdulillah banyak kekusutan yang dapat kita leraikan. Banyak sesuatu yang menyerabutkan kepala kita, dapat kita huraikan, dapat kita tenangkan setelah mendengar jawapan-jawapan. Jadi Islam ni, inilah jalan penyelesaiannya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang bersama dengan kami, insya-Allah akan bersama dengan kami lagi di masa-masa akan datang, dapat meneruskan orang kata bersama dengan Pusat Islam UKM. Mudah-mudahan orang kata memberikan manfaat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Jadi saya bagi pihak warga kerja Pusat Islam UKM ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nurliza di atas kesudian bersama dengan kami, dan tuan-tuan yang sudi bersama dengan kami, yang komen punya banyak dalam Facebook ni, yang ucapkan terima kasih lah, menarik lah, apa semua. Alhamdulillah, komen-komen yang baik-baik. Kalau ada soalan, minta maaf, tak sempat nak jawab. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan segala usaha kita, masa yang kita luangkan ini, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah.